laka bagimu alaina ke atas kami nasiran seorang penolong pun. Okey, tolong terjemahkan dia Tuan Haji Izali, ayat pertama kita, ayat 75 ni. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jika begitu, pastikan akan merasakan kepadamu azab berganda-ganda di kehidupan dunia dan azab berganda-ganda setelah kematian. Kemudian tidak kamu akan mendapati bagimu ke atas kami seorang penolong pun. Okey, terima kasih Tuan Haji Izali. Minggu lepas kita bincang ayat 73 dengan 74. Perbincangannya ialah mengenai orang kafir ajak Nabi ataupun hasut Nabi untuk buat sesuatu yang Allah tak turunkan. Mereka, kita ulang kaji balik ayat 73 dan 74. Mereka bagi offer kat Nabi, kalau Nabi sanggup, kalau Nabi sedia mengatakan yang Taif adalah tanah haram juga, Taif adalah tanah suci juga, mereka akan beriman dengan Nabi SAW. Jadi mereka boleh jadi beriman dengan Nabi dengan syarat Nabi kena iktiraf yang Taif pun tanah suci juga. Jadi orang luar datang bukan sekadar memuliakan, menghormati Mekah Madinah, orang luar juga memuliakan dan menghormati Taif sekali. Jadi minggu lepas punya ayat 74, Allah kata ayat 74, kalaulah tidak kerana kami teguhkan hatimu, nescaya kau akan cenderung kepada mereka sedikit. Maknanya Allah pelihara Nabi ni maksum, terpelihara daripada buat benda salah, buat benda haram lah. Kalau Nabi kata okey aku terima, aku setuju buat benda haram, Nabi bukan sekadar terpelihara daripada buat benda haram, kecenderungan tu pun tak ada. Kita nak buat dosa, kita lah na'udzubillah min zalik, kita biasa nak buat dosa ada keinginan dulu, ada kehendak, atau usaha untuk buat. Jadi dosa kita buat bermula dengan keinginan. Tak ada orang dibuat dosa tak ada keinginan terus buat, tak ada. Mesti bermula dengan keinginan. Nabi, Allah pelihara Nabi SAW bukan sekadar tak buat dosa, keinginan pun tak ada. Sikit kecenderungan, sikit keinginan, incline tak ada sikit pun dalam hati Nabi untuk pergi buat apa yang Nabi tahu tak boleh buat. Ayat hari ni, izan, jika begitu, maksudnya jika kau buat, jika kau ada keinginan, tak buat lagi ni, jika kau ada keinginan untuk buat, untuk ubah ayat Allah, mereka-reka sesuatu tentang ayat Allah, nescaya kami akan merasakan kepadamu azab berganda-ganda di dunia dan azab berganda-ganda lepas mati. Kemudian kamu akan dapati tidak ada siapa dapat tolong kamu, wahai Muhammad. Malaikat ke, umat kamu ke, siapa pun boleh tolong kamu. Maknanya Nabi Muhammad pun tak dibenarkan oleh Allah untuk mereka-reka hukum, mereka-reka sesuatu yang bukan datang daripada Allah. Walaupun Nabi kita kata orang yang paling rapat dengan Allah, tapi kalau Nabi pandai-pandai mereka-reka sesuatu yang bukan daripada Allah, untuk Nabi pun ada ancaman yang sangat besar. Dunia Allah bagi azab berganda, akhirat apa azab berganda. Ancaman untuk Nabi. Waktu Nabi tidak ada kecenderungan langsung. Allah kata dalam ayat lain, kalaulah Nabi buat macam tu, Nabi akan potong life artery Nabi. Kalau baca Puan Nur Zakiyah, muka surat 568, surah Al-Haqqah, page 568, ayat yang ke-40 sampai 47. 40 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya ia, iaitu Al-Quran, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia, iaitu Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair, tetapi sedikit sekali kamu beriman terhadapnya. Dan bukan pula perkataan tukang tilik, namun sedikit sekali kamu mengambil pengajaran daripadanya. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan daripada Tuhan seluruh alam. Sekiranya dia Muhammad ada-adakan perkataan di atas nama kami, kami pasti pegang tangan kanannya, kemudian potong urat jantungnya. Maka tidak ada seorang pun daripada kamu yang dapat menghalang kami untuk menghukumnya.
Terima kasih Puan Zaki. Sama Ni Ustaz. Nabi pun tak boleh pandai-pandai reka hukum, kita lagi lah. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Kita ngajar tahfiz, orang tanya hukum kau. Itu kan pandai sangat pun. Tak tahu cakap tak tahu. Nanti pandai-pandai jawab, benda tu haram. Kita jawab harus. Benda tu harus, kita jawab haram. Walaupun tekaan kita tu kadang-kadang tepat, kadang-kadang tak tepat, tak boleh juga. Dalam bab agama tak boleh main teka-teka. Saya rasa harus, saya rasa haram. Tak boleh. Benda tu kita tahu, kita belajar, memang dalam kitab, memang ijma' ulama kata harus, baru jawab harus. Ijma' ulama kata haram, baru jawab haram. Kalau tak, saya tak tahu. Cakap saya tak tahu. Itu lagi baik daripada buat pandai-pandai benda yang bukan daripada hukum hakam. Okey. Jadi Nabi pun tak boleh buat pandai-pandai dalam bab hukum hakam. Sebab tu Imam Syafi'i ke Imam Abu Hanifah ke, walaupun kita kata kita ikut mazhab Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i seorang buat hukum. Bukan Imam Syafi'i duduk seorang-seorang. Okey, jadi aku berpendapat hukum dia gini. Tak. Imam Syafi'i pun ada dia punya AJK dia juga. Ahli jawatankuasa yang sama-sama bincang untuk mengeluarkan sesuatu pendapat. Tak ada kata Imam Syafi'i berseorangan buat keluar pendapat. Tak. Sama juga mufti-mufti kat negara kita. Bukannya mufti tu seorang-seorang buat keluar hukum. Mufti duduk bilik khas, dia seorang buat keluar hukum. Tak. Dia pun ada AJK mufti yang akan memusyarat. Yang mesti akan memusyarat dengan mereka baru keluarkan keputusan. Okey, baik. Dalam ayat ni ada perkataan double. Di'fa. Double. Ataupun dia panggil apa? Double tu kalau dua kan. Dan ni di'fa ni maksudnya berganda-ganda. Boleh jadi 2 kali ganda, boleh jadi 3 kali ganda, boleh jadi 4 kali ganda. Kenapa untuk Nabi Allah bagi azab double? Kerana kedudukan Nabi. Kerana kedudukan Nabi yang mulia, yang tinggi dalam masyarakat. Kalau Nabi boleh pandai-pandai buat sesuatu benda yang Allah tak kata, Nabi pandai-pandai kata, nescaya orang lain pun akan pandai buat juga. Orang lain pun takkan rasa bersalah nak buat juga. Tak apa, kita reka-reka sekali-sekala. Nabi pun pernah dulu sekali mereka ayat Allah. Nabi pernah dulu sekali buat pandai-pandai tentang ayat Allah sekali je. Kita pun tak pernah sekali je. Orang ada kedudukan dalam agama, bila dia buat salah, hukuman dia tak sama macam orang lain. Orang biasa isap rokok kedai mamak. Jadi isu tak? Orang biasa, orang awam. Bukan ustaz pun. Bukan imam pun. Duduk kedai mamak isap rokok. Popa. Mungkin kalau orang baru pun sebab tak kena tempat je lah, contoh. Tapi kalau ustaz ke imam ke, duduk kedai mamak isap rokok, apa jadi? Dia akan nampak sangat-sangat buruk, sangat-sangat tak elok, sangat-sangat tak sesuai. Bahkan orang lain mungkin dosa besar. Untuk ustaz tu, orang lain dosa kecil. Tapi untuk ustaz tu, imam tu dosa besar. Kenapa dosa besar? Sebab dia ada kedudukan dalam masyarakat. Nanti anak-anak kecil, anak-anak remaja ni isap rokok juga kat tempat kita. Lepas tu mak dia marah. Kenapa isap rokok? Tu, imam satu kita isap rokok. Imam satu kita hukumnya adalah harus. Pandai-pandai pula. Dia dah isap, dia kata hukum harus pula. Orang ada kedudukan dalam masyarakat. Orang yang tinggi dekat dengan Allah, bila dia buat salah, Allah bagi azab berganda-ganda. Okey, tolong baca boleh Puan Siti Nordis, muka surat 421. 421 ayat 30, ayat bawah sekali. Ini untuk isteri-isteri Nabi. Ada Puan Siti Nordis? Pak 21 ayat 30. Ada. Okey, baik. Puan Izawani, tolong baca oleh Puan Izawani. Saya lupa nak tekan. Oh ya ke? Sorry. Okey, tak apa. Tolong baca Puan Siti Nordis. Wahai isteri-isteri Nabi, jika ada di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, nescaya azabnya akan dilipat gandakan sebanyak 2 kali kepadanya. Demikian itu mudah bagi Allah. Terima Maaf kasih. ya, Tad. Tak apa. Saya ingatkan tak ada. Ada. Okey. Terima kasih Puan Siti Nordis. So, Allah kata, wahai isteri Nabi, siapa di kalangan kamu yang jelas nyata buat kerja keji, buat benda-benda keji lah, ke arah benda-benda tak baik, maka dia akan dapat double azab. Senang je bagi Allah nak bagi azab double pada mereka. So kenapa double azab? Awak isteri Nabi, perbuatan awak, kelakuan awak akan dijadikan contoh sampai generasi akan datang. Isteri Nabi tu boleh buat, isteri Nabi boleh buat, takkan kita tak boleh buat? Sebab tu menurut pengarang tafsir pedoman arwah lah, Dr. Abdul Hai Abdul Syukur. Nama dia Dr. Abdul Hai Abdul Syukur. Dulu sebelum PKP saya ada recommend tuan-tuan beli buku dia kan, sangat bagus buku dia. Dia kata ada 6 jenis dosa. Asalnya dosa kecil tapi berubah boleh jadi dosa besar. Ada 6 perkara yang menyebabkan dosa kecil tu boleh jadi dosa
besar. Apa dia 6 perkara tu? Pertama, menganggap remeh. Pertama, dosa tu dianggap remeh. Dia anggap, alah, benda kecil je. Tak ada apa, tak ada masalah pun. Buat dosa kecil tapi anggap remeh, dia anggap benda tu, alah, tak ada masalah. Bagaikan lalat ingat kat hidung. Lalat ingat kat hidung, pok. Tak ada masalah mana pun. Jadi, oleh kerana buat dosa anggap remeh, perbuatan menganggap remeh dosa kecil tu jadi dosa besar. Tolong baca Puan Izzawan ni. Surah An-Nur. Saya cari muka surat sekejap. Surah An-Nur. Mana surah An-Nur? Okey. Surah An-Nur. Wa tahsabunahu hayyinan. Muka surat 351. Puan Izzawan ni. Ayat 15. 351 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Terima kasih Puan Izzawan ni. Jadi kita sampaikan benda tak pasti, kita anggaplah kecil, tak ada masalah pun. Kamu anggap remeh, di sisi Allah dosa besar. Baik, dosa kecil, dosa besar ni bukannya kita kata ulama yang pandai-pandai buat. Memang di sudut agama pun, dari sudut agama pun, memang ada dosa kecil, dosa besar. Kalau baca Puan Salasiah boleh? Surah An-Najm. Surah An-Najm. Ayat ni nak tunjuk bahawasanya dosa kecil, dosa besar ni Allah yang kata ada. Bukannya ulama pandai-pandai ada dosa kecil, dosa besar. Tak, Allah yang kata ada dosa kecil, dosa besar. Page 527, ayat 31-32. 527 ayat 31-32. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang membuat kebaikan dengan pahala yang lebih baik. 32, iaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu... Juga buat. Ada tak kesalahan kecil? Ada. Allah yang kata ni. Mereka menjauhi dosa-dosa besar dan kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Little offense. Di kesalahan-kesalahan kecil ni, Allah boleh ampunkan dengan kebaikan kita buat, dengan solat, ambil wuduk, buat kebaikan apa, buat dosa kecil, Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil. Ataupun dosa-dosa besar, kena taubat sungguh-sungguh pada Allah, baru Allah ampunkan. Dan maksudnya dosa kecil, dosa besar ni memang ada. Cuma, ada beberapa keadaan, dosa kecil berubah jadi dosa besar. Pertama tadilah, memandang rendah. Alah, tak apa, dosa kecil je, buat lagi. Dalam sebuah hadis, daripada Imam Ahmad, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Iyyakum wa muhaqqarati dhunub kaqaumin nadalu fi batni wadin faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin. Jaga-jaga dosa-dosa kecil, Nabi kata. Awas kamu daripada dosa-dosa kecil. Jangan anggap rendah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni bagaikan satu kaum yang singgah kat satu lembah. Singgah kat satu lembah, kawasan lembah. Lalu datanglah seseorang bawa sebatang kayu bakar, ranting kayu untuk dibakar. Datang seorang lagi bawa ranting kecil untuk dibakar. Hatta andaju khubzatahum. Sehingga kan mereka dengan kayu-kayu bakar yang seorang bawa sebatang kecil ranting tadi, sehingga mereka mampu masak roti bagi keperluan mereka. Semua orang dah mandi. Maksudnya apa? Satu kaum tadi, seorang bawa sebatang ranting je. Ranting bukannya dahan besar ni, ranting besar ni. Jadi kalau satu ranting, boleh tak guna untuk masak roti? Mana boleh satu ranting. Tapi ranting tu banyak berkumpul. Boleh guna untuk masak roti untuk satu kaum makan. Boleh guna untuk masak roti bagi satu kaum makan. Macam tu juga dosa kecil, dipandang ringan, dipandang tak bersalah, dia rasa tak apa buat. Maka lama-lama dosa kecil itu akan bertambah. Kemudian Nabi kata, wa inna muhaqqarati dzunub mata yu'khaz biha sahibuha tuhlikhu. Walaupun dosa kecil, tapi bila Allah nak ambil tindakan, bila Allah nak beri balasan terhadap dosa kecil itu, balasan ataupun tindakan daripada Allah sudah cukup untuk membinasakan orang yang melakukannya.
Walaupun dosa kecil, tapi bila Allah nak beri balasan cash kat dunia ni, balasan yang datang daripada Allah sudah cukup untuk membinasakan orang tu, walaupun dia kata dosa tu dosa kecil. Para hukama berkata, ni hukama lah, bukan hadis Nabi. Dia kata, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin inzur ila kibriya iman asaita. Jangan pandang kepada kecil ataupun besar dosa tu. Pandang kepada siapa kamu buat dosa tu. Pandang pada siapa buat salah. Kita tak pandang dosa tu dosa kecil, dosa besar, tapi kita pandang buat salah pada siapa tu, buat salah pada siapa. Kalau kita buat kawan terasa hati kat office ke, kita boleh buat bodoh. Buat bodoh lah. Dia pun kau tak pernah buat aku terasa hati, buat bodoh je, tak minta maaf je, buat tak tahu je. Minggu depan aku pergi aku cakap dengan dia. Boleh, tak apalah kawan. Tapi kalau mak ayah terasa hati, boleh buat bodoh je. Buat mak ayah terasa hati, buat mak kecil hati, buat ayah kecil hati. Buat bodoh lah, tak minta maaf. Nanti bulan Ramadan, raya aku minta maaf macam biasa je. Tak boleh. Kawan tadi boleh lah buat bodoh, tak apalah. Tapi dengan mak ayah tak boleh buat bodoh. Siapa buat bodoh dengan mak ayah, dia macam bodoh jugalah sebenarnya. Walaupun dosa sama, maksudnya buat kawan terasa hati, buat mak ayah terasa hati, tapi mak ayah bukan sama tarang dengan kawan. Sama lah juga buat dosa kecil, dosa besar. Kita boleh bincang lah sama kita. Ni dosa kecil, ni dosa besar. Tapi para hukama, cendia kawan yang bijak dalam agama ni, mereka mengatakan, dosa kecil ke dosa besar ke, tetap buat salah pada Allah yang satu tu juga. Okay, jadi yang pertama, dosa kecil boleh jadi besar bila orang tu buat dengan perasaan, tak apa, dosa kecil je. Yang kedua, bergembira sebab buat dosa. Dia buat dosa kecil. Dia tengok benda haram dengan kawan-kawan dia seronok. Tak rasa bersalah, rasa seronok lah. Esok buat lagi. Dengan kawan-kawan dia buat dosa kecil, tengok benda-benda haram, contoh. Maka walaupun dosa kecil, tetapi dibuat dengan penuh rasa gembira, dosa kecil tu boleh jadi dosa besar. Setengah orang bila buat dosa, walaupun dosa kecil, dia tak lena tidur. Dia tak lalu makan. Selagi tak taubat. Orang macam ni, insya-Allah Allah senang ampunkan dia. Tapi satu orang lagi, dia buat dosa, dia seronok. Orang yang buat kebaikan, puas hati, seronok pun Allah tak suka. Apatah lagi orang yang buat kejahatan, rasa seronok, lagi Allah marah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Ali punya nasihat lah ni, beliau berkata, sayyi'atun tasu'uka khairun indallahi min hasanatin tu'jibuka. Kejahatan yang menduka citakan kamu lebih baik daripada kebaikan yang buat kamu rasa besar diri. Buat dosa, buat maksiat, rasa menyesal, rasa bodoh, rasa hina sangat diri aku ni. Kenapa aku buat benda macam ni? Perasaan tu lebih baik, lebih bagus berbanding dengan rasa hebat aku ni, dah lama tak pernah tinggal solat tahajud ni, dah lama tak miss solat Jumaat ni, hebat aku ni. Setiap kali kelas aku tak pernah miss, 2 tahun dah tak pernah miss nama aku. Rasa bangga diri tu lagi bahaya pada orang yang rasa bersalah. Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara yang membinasakan. Hadis ni daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi kata, salasun muhlikatun. 3 perkara yang membinasakan seseorang. Syuhun muta'un, kedekut yang diikuti. Rasa kedekut dalam hati diikut. Anak minta tak bagi, isteri minta tak bagi, kedekut sangat lah. Wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Apa nafsu nak semua jalan, buat apa nafsu nak. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsi, seseorang yang bangga dengan dirinya sendiri. Sama ada buat kebaikan dia bangga, binasa. Dia buat keburukan, buat dosa maksiat, dia bangga. Semalam aku buat dosa gini. Pun binasa diri dia. Buat baik pun Allah tak suka, bangga-bangga. Buat jahat, bangga-bangga lagi. Kemudian, seorang sufi yang terkenal lah. Namanya Ibnu Ata'ullah ataupun Ata'illah As-Sakandari. Dia bagi satu nasihat. Dia kata apa? Rubbama fatahallahu laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Kadang-kadang Allah buka pintu untuk orang tu buat ketaatan, tapi tak semestinya Allah buka pintu penerimaan. Jadi orang yang dia solat Jumaat, dia buat kebaikan, dia rasa hebat aku ni, dah lama solat tahajud. Hebat aku ni, dah lama tak pernah miss solat Jumaat. Dia Imam Ibnu Ata'illah mengatakan, sufi yang terkenal ni, Ibnu Ata'illah Sakandari, kadang-kadang Allah buka seseorang tu untuk buat ketaatan. Allah bagi dia taufik untuk buat ketaatan. Tapi tidak semestinya Allah bagi dia penerimaan. Mampak buat baik tapi Allah tak terima.
Wa rubbama qaddara 'alaika al-ma'siyata fa kanat sababan fil wusul. Kadang-kadang Allah takdirkan seorang tu buat maksiat. Tetapi dengan sebab maksiat satu ataupun dua yang dia buat tadi tu menyebabkan dia makin dekat dengan Allah. Macam mana? Rasa bersalah gila-gilanya, rasa menyesal gila-gila punya, rasa hina sangat-sangat diri dia lepas buat dosa maksiat. Dia rasa bersalah gila-gila punya, rasa hina gila-gila punya menyebabkan dia dapat kekuatan berganda-ganda untuk jadi lagi baik pada sebelum. Kadang-kadang bagus juga, bukan bagus jugalah. Hikmah Allah buat orang tu buat satu dua maksiat menyebabkan dia jadi makin dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan maksiyatun awrasat huznan wastisgharan khairun min ta'atin awrasat ujban wastikbaran. Maksiat yang membuatkan seorang tu rasa bersedih dan rasa hina lebih baik daripada ketaatan yang membuat seorang tu rasa ujub dan rasa besar diri. Orang buat maksiat, dengan sebab dia buat maksiat tu dia rasa hina sangat diri dia, dia rasa kecil sangat diri dia, dia sedih sangat. Perasaan tu lebih baik daripada orang yang buat ketaatan, tapi lepas dia buat ketaatan dia rasa aku ni bagus juga. Walaupun aku ni gini-gini tapi aku ni boleh tahajud. Orang perasaan yang buat salah, dia rasa bersalah, rasa hina, lebih baik daripada orang yang buat baik, rasa bangga diri. Kalau buat buruk, buat jahat, bangga diri, lagi teruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, seseorang yang buat dosa maksiat, Allah tutup aib dia. Tapi dia pergi rajin cerita kat orang. Ni pun sama juga. Dia buat dosa kecil. Malam tu buat dosa kecil. Orang tak tahu. Semua orang tak tahu. Esok cerdik, kat office dia cerita, semalam aku buat dosa ni. Semalam aku judi menang banyak ni, banyak ni. Contohlah. Orang tak tahu tapi dia cerdik cerita kat orang. Semalam aku pergi dating. Pergi tengok wayang. Gini, contoh. Orang lain tak tahu tapi dia pergi cerita kat orang. Tak cerdik lah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umat aku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahirin. Siapa mujahirin? Bukan muhajirin. Muhajirin orang hijrah, ni mujahirin. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Mujaharah ni adalah seorang lelaki yang beramal waktu malam, amal kebaikan. Kemudian keesokan paginya dia bangun dalam keadaan Allah tutup aib dia. Tak ada orang tahu apa dosa dia buat malam tadi. Fayaqulu ya fulan amiltul barihata kaza wa kaza. Tapi dia ni cerdik dalam bracket lah. Dia cerita kat orang, wahai fulan, malam tadi aku buat dosa tu, aku buat dosa ni. Sama ada dia cakap terang-terangan atau berbisik kat kawan-kawan baik dia. Malam tadi aku buat gini, malam tadi aku pergi tempat ni. Ni. Waqad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Waktu malam, dia bermalam dalam keadaan Allah tutup aib dia. Esok pagi dia buka sendiri rahsia yang Allah Ta'ala telah tutup daripada dia. Jadi orang macam ni, Allah sebenarnya boleh ampunkan dengan sebab dia istighfar, dia jaga semayang. Tapi oleh kerana dia telah tambah saksi. Malam tadi dia buat dosa, tak ada orang tengok. Tapi dia tambah saksi. Macam mana tambah saksi? Cerita kat orang. Malam tadi aku buat ni. Maka dosa kecil dia tu akan jadi dosa besar. Orang-orang yang nak sebarkan kejahatan orang lain pun Allah tak suka. Macam itulah juga orang yang sebarkan kesalahan sendiri pun Allah tak suka. Puan Tamsiah telah baca oleh Puan Tamsiah surah An-Nur ke surat 351 ayat 19. 351 ayat 19. 351 ayat 19. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang ingin perbuatan yang sangat keji itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Okey, terima kasih Puan Tamsiah. Okey. Nampak orang-orang yang nak perbuatan jahat tu tersebar, perbuatan jahat orang lain, bukan perbuatan jahat dia. Perbuatan jahat orang lain tersebar pun Allah Ta'ala bagi ancaman. Kejahatan orang lain disebarkan, Allah bagi ancaman. Kejahatan sendiri pun yang Allah dah tutup, dia sebarkan. Samalah juga dapat ancaman daripada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, dosa kecil jadi dosa besar bila dilakukan oleh orang-orang yang ada jawatan, sama ada dalam bab agama ataupun dalam bab pangkat dalam kerajaan. Dia pengarah. Pengarah JKR. Contohlah ni kan. JKR ke, JPJ ke, pengarah apa lagi. Dia pengarah. Kalau dia ambil rasuah, orang-orang bawah dia akan jadikan dia sebagai alasan. Pengarah kita buat boleh. Pengarah kita terima hamper boleh. Pengarah kita okey je, dapat habuan sana, habuan sini, kita tak boleh ambil. Walaupun dia bukan ustaz, walaupun dia bukan agamawan, tapi dia ada pangkat dalam kerajaan, dalam jabatan. Apa yang dia buat, orang bawah dia akan jadikan sebagai tauladan ikutan, maka dosa yang dia buat tu, kalau dosa kecil pun tetap akan jadi dosa besar. Sama lah, apatah lagi ustaz. Saya bagi contoh tadi lah, ustaz isap rokok, ustaz main bola pakai seluar pendek. Okey, ustaz pergi gym tak pakai baju. Badan ketul-ketul, dia ustaz pergi gym tak pakai baju. Orang tunjuk kat orang badan dia ketul-ketul. Haram juga lelaki tunjuk kat lelaki tak pakai baju jalan keluar perlu kilir. Kerana apa? Kerana kedudukan di dalam agama, bila dia buat benda macam tu, orang jadikan sebagai sandaran dalil hujah. Maka dosa tu dosa kecil, tapi sebab dia ustaz, dia agamawan, dia ada pangkat dalam kerajaan. Bila dia buat, orang akan jadikan sebagai alasan, maka dosa tu jadi dosa besar. Ada satu kata-kata penyair lah. Kata-kata penyair, penyair itu kata apa? Idza kana rabbul baiti bid-dufi dariban fashimatu ahli al-baiti kulluhum ar-riqsu. Apabila ketua keluarga bermain rebana. Maka jangan hairan sekiranya ahli keluarga semuanya menari-nari. Ketua keluarga tu duk main rebana, dondang. Bini dengan anak-anak duk joget. Jangan pelik. Jadi kalau ayah isap rokok, mak isap rokok contohlah. Anak-anak buat pelik lagi, jangan pelik. Mak keluar rumah tak pakai tudung. Bahaya pergi haji pergi umrah lah. Anak pakai skirt, pakai seksi lagi, jangan pelik. Saya tak katalah anak tu tak bersalah. Anak tu bersalah lah juga. Tapi oleh kerana mak ayah tunjuk contoh yang tak baik, maka anak-anak akan buat lagi tak baik pada tu. Ustaz-ustaz buat benda pelik-pelik. Sebab tu ustaz-ustaz ni terbaiknya dia tinggal benda makruh. Sebab kalau ustaz buat benda makruh, makruh je dia pun buat. Dan saya orang awam akan senang-senang buat benda haram. So ayat kita sekarang ni lah. Nabi kalau buat benda yang Allah tak bagi buat, Allah bagi azab double. Dunia double, akhirat double. Isteri Nabi pun sama juga. Tadi kita dah refer ayat 30 surah Al-Ahzab tadi. Isteri Nabi buat benda pelik-pelik, Allah bagi azab double. Dunia double, akhirat double. Dia orang-orang berkedudukan, ketua kampung, ketua penduduk, pengurusi surau. Jangan fikir aku ada jawatan seronok. Tapi bila orang ada jawatan, buat satu dosa yang bagi orang lain kecil, tapi bagi dia, dia anggap besar. Bukan dia anggap besar, di sisi Allah dosa ni jadi dosa besar. Yang kelima, bila orang tu buat dosa maksiat, dosa kecil lah. Lalu, dia tak kena apa-apa musibah. Dah lama dia buat dosa ni, tapi tak ada musibah pun. Tak ada Allah bagi penyakit, Allah tak ada bagi tak cukup duit, Allah tak ada timpakan kat dia masalah family. Okey je, dia buat dosa kecil. Dia tahu betul dosa, dia buat dosa kecil tu. Tapi kesihatan dia okey, keuangan dia okey, family dia semua okey. Maka dia akan rasa dalam hati dia apa dia? Tak apa kot buat dosa kecil tu. Dia akan rasa perbuatan dosa kecil tu tak apa. Kenapa tak apa? Sebab aku dah lama buat tapi tak ada apa-apa musibah pun. Ataupun dia rasa apa? Kebal. Dosa tu dosa kecil tapi mungkin sebab aku ni Allah suka. Aku mengajar tahfiz lama, Allah suka kat aku. Contohlah. Aku dah lama mengajar tahfiz, Allah suka kat aku. Sebab tu Allah tak bagi musibah apa-apa kat aku kot. Perasaan macam ni menyebabkan dosa yang dibuat tu walaupun dosa kecil jadi dosa besar. Maksudnya dia rasa tak apa sebab tak dapat musibah lagi. Dia rasa tak apa sebab Allah tak bagi sebarang kecacatan ataupun kekurangan dalam hidup dia, maka dia rasa dosa tu tak apa. Ini pun masalah juga. Orang-orang Yahudi, mereka bagi salam pada Nabi Muhammad SAW dengan cara bagi salam yang mereka tahu tak boleh. Mereka tahu tak boleh bagi salam kat para Nabi dengan salam macam tu. Dalam Quran tak boleh bagi salam macam tu. Dalam kitab Taurat mereka pun tahu tak boleh bagi salam kat Nabi macam tu.
Tapi mereka tetap beri salam pada Nabi Muhammad dengan lafaz Assalamualaikum. Lalu mereka kata apa? Kalaulah dia betul-betul Nabi, kita mesti dah kena azab lah dengan sebab apa yang kita ucapkan. Tapi tak kena pun. Tak apalah. Jadi dia fikir sebabkan tak kena azab, tak apalah. Tengok surah Al-Mujadalah. Page 543. Kalau baca dia Puan Suraya Haidar. Kalau baca boleh Puan Suraya Haidar. Page 543. Ayat yang ke-8. Ada Puan Suraya Haidar? Ada Ustaz. Ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau memperhatikan, wahai Muhammad, akan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik secara rahsia, kemudian mereka melakukan perbuatan yang telah dilarang itu, serta mereka berbisik berkenaan hendak melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam bukan dengan lafaz salam hormat yang diberi oleh Allah kepadamu. Dan mereka berkata sesama sendiri, kalau benar Muhammad itu utusan Tuhan, maka kita sepatutnya diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kita ucapkan itu. Cukuplah untuk mereka neraka Jahanam dan mereka akan dibakar di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, terima kasih Puan Suraya Haidar. Dia orang Yahudi, dia tahu benda tu dosa. Panggil Nabi, beri salam kat Nabi dengan cara tak baik. Tapi oleh kerana tak kena sebarang musibah, tak kena sebarang azab kat dunia, maka mereka merasakan tak apa kot. Tak apalah. Sebab kalau betul dia Nabi, kita mesti dah kena bala bencana ke malapetaka ke. Tapi kita dah banyak kali beri salam macam tu kat dia. Tak kena apa-apa. Maknanya apa? Tak apa. Sama ada perbuatan kita tu tak apa ataupun kita ni mulia di sisi Allah. Kita kan keturunan para Nabi. Jadi walaupun kita buat benda-benda kecil macam tu, Allah tak azab kita. Dia rasa kebal, rasa tak apa terhadap dosa ni dengan sebab Allah tak bagi musibah, bencana. Walaupun buat dosa kecil tapi dia akan jadi dosa besar juga. Yang keenam. Dosa kecil tapi dibuat secara berterusan, berulang kali. Tak ada niat nak tinggalkan, tak ada niat nak berhenti, maka dosa kecil itu jadi dosa besar juga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la saghirata ma'a israrin wa la kabirata ma'a istighfarin. Tidak ada dosa kecil pada kesalahan yang dilakukan dengan berterusan. Dia dosa kecil tapi hari-hari buat, dia tak jadi kecil kan. Dia perokok tegar. Perokok tegar. Contoh. Ya, fatwa kita haram kan? Fatwa kerajaan kita haram. Dosa kecil lah. Tapi kalau hari-hari buat tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa, dia akan jadi dosa besar juga. Wala kabirata ma istighfarin, dan tidak ada dosa besar yang disusuli dengan istighfar. Lepas buat dosa tu istighfar, minta apa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 6. Dosa kecil akan berubah jadi dosa besar. Okay, so sekarang sambunglah ayat dia. Walaupun orang lain buat, Allah azab. Tapi kalau Nabi buat, dia akan dapat berganda-ganda lagi azab. Kerana apa? Kerana kedudukannya dalam masyarakat, orang akan jadikan benda itu sebagai sandaran. Nabi buat boleh, takkan kita tak boleh. Pengarah kita buat boleh, menteri kita buat boleh, takkan kita tak boleh. Walaupun orang yang buat tu dosa jugalah. Orang buat tu dosa juga. Mana boleh dia kata orang lain buat dia tak apa, dia pun berdosa juga. Tapi tukang buat tu, dia akan jadi dapat dosa besar. Jadi sepatutnya ayah-ayah ni kalau isap rokok, bukan saya suruh isap rokok. Tapi kalau ayah-ayah isap rokok, nak isap juga, isaplah belakang anak-anak. Maksud saya, tanya anak tak ada. Isap kat masjid ke, isap kat mana-mana ke. Isap kat rumah anak akan jadikan ikutan. Ayah boleh isap, kotak-kotak takkan aku tak boleh isap. Okay, baik. Habis muka surat tu, masuk muka surat baru. Muka surat 290, ayat 76. Sambung Muka surat 290 ayat 76. Wah, dan in sesungguhnya kadu mereka hampir kadu mereka hampir
Siapa mereka ni? Penduduk Mekah boleh, penduduk Madinah pun boleh. La yastafizunaka, benar-benar membuat kamu gelisah. Sesungguhnya mereka hampir-hampir benar-benar membuat kamu gelisah. Minal di bumi, daripada bumi. Dalam bracket tulis Mekah ataupun Madinah. Kebanyakan tafsir terjemah Mekah lah kat sini. Kebanyakan terjemahan dia terjemah Al-Ar ni bumi Mekah. Sebab surah ni surah Makiyah, sebab tu banyak terjemah Mekah. Tapi ada sebahagian mufassirin mengatakan maksud bumi ni adalah bumi Madinah. Tak ada masalah pun, nanti kita bincang. Orang putih pun terjemah Mekah juga kat sini. Li untuk ataupun agar. Li untuk ataupun agar ataupun supaya yukhrijuka, mereka dapat mengusir kamu. To drive you out. Mereka dapat mengusir kamu minha daripada Mekah. Minha daripada Mekah. Wa dan izan jika begitu. Izan jika begitu. La tidak yalbasuna mereka tinggal khilafaka di belakangmu illa melainkan qalilan sekejap. Qalilan kita terjemah sekejap. Okey, Puan Sharifah Husna tolong terjemahkan Puan Sharifah Husna ayat 76 ni. Baik Ustaz. Dan sesungguhnya mereka hampir benar-benar membuat kamu gelisah daripada bumi agar mereka dapat mengusir kamu daripadanya. Jika begitu, tidak mereka tinggal di belakangmu melainkan sekejap. Okey, terima kasih Puan Sharifah Husna. Dalam tafsir Jalalain dia terjemah Madinah. Cerita ni pasal Madinah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita ni pasal Mekah. Kita bincang Mekah dululah oleh kerana surah ni surah Makiyah. Surah Mekah kita cerita Mekah dulu. Apa maksud ayat ni? Allah kata mereka hampir-hampir dapat buat kamu berasa resah, gelisah. Surely they make you frightened. Rasa gelisah, frightened ni apa tahu betul? Frightened. Buat kamu rasa tak senang duduk kat bumi Mekah ni. Supaya mereka dapat mengusir kamu daripada Mekah. Dan kalaulah mereka dapat usir kamu daripada Mekah, mereka tidak akan tinggal lama lepas pada tu, melainkan Allah akan binasakan mereka. Tak lama tu. Lepas mereka halau kamu, tu tak lama tu. Tu tanda tak lama Allah akan binasakan mereka. Baik, Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Lepas pada tu Nabi hijrah ke Madinah. Soalannya ialah, Nabi nak hijrah ke ataupun Nabi diusir? Nabi nak hijrah ke Nabi diusir? Macam mana nak jawab? Nabi nak hijrah ke ataupun Nabi diusir? Daripada Mekah ke Madinah tu, Nabi yang nak hijrah ke ataupun Nabi diusir? Allah yang memerintahkan Nabi berhijrah. Allah memerintahkan Nabi hijrah. Ya? Lagi diusir. Berhijrah. Jawapan dia dua-dua. Diusir pun ya, berhijrah pun ya. Orang musyrikin Mekah, mereka nak usir Nabi, tapi masa Nabi dengan sahabat-sahabat hijrah, mereka menghalang, betul kan? Kata nak usir tapi nak halang. Mereka sebenarnya mengusir dengan cara indirect. Okay, bos kita nak buang kita, dia tak boleh buang bodoh macam tu je. Dia bagi tekanan, suruh buat tu, suruh buat ni, suruh buat kerja sana, kerja sini. Kerja bukan kita pun dia suruh buat juga. Jadi tekanan-tekanan dia bagi tu menyebabkan kita akhirnya buat surat nak berhenti. Kalau dia main buat macam tu je, nanti kita report pejabat buruh, dia kena pula kan. Macam tu lah. Jadi samalah juga orang Mekah. Mereka usir Nabi dengan cara beri tekanan-tekanan pada Nabi SAW. Setelah Nabi dan orang Islam dapat tekanan, bertahan, pop, Allah suruh hijrah. Jadi dua-dua. Nabi diusir pun ya, Nabi berhijrah pun ya. Dua-dua betul. Kalau keluar soalan, Nabi nak hijrah ke Nabi diusir? Jawapan dia dua-dua. Okay, kita tengok ayat diusir lah. Page 337. Tolong baca Puan Rahimah boleh? Puan Rahimah, page 337, ayat 39, ayat 40.
337 ayat berapa Ustaz? 39, 40. Assalamualaikum Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa menolong mereka itu. 40. Iaitu orang-orang yang diusir daripada kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi mereka nak hijrah ke mereka diusir? Puan Rahimah. Diusir, orang-orang yang diusir. Yes, mereka diusir. Walaupun masa Nabi nak hijrah, mereka cuba halang, cuba sekat, tapi perbuatan mereka diusir. Okay. Seorang suami, dia nak ceraikan isteri dia tak nak ceraikan dia, tapi dia bagi tekanan, dia seksa dari sudut emosi, sampai isteri dia pergi minta mahkamah, minta cerai kat mahkamah. Dia pun kata, bukan aku nak ceraikan dia yang minta cerai. Contohlah. Jadi ayat ni Allah kata diusir. Baik, mana ayat hijrah pula? Allah perintahkan Nabi dengan sahabat-sahabat berhijrah. Allah perintahkan Nabi dengan sahabat-sahabat berhijrah. Sebab tu Allah puji orang-orang yang sanggup hijrah, dan Allah beri ancaman pada orang yang tak nak hijrah. Tengok muka surat 189. Tenteng sebelah ni. Belum baca dia, Puan Cik Syukri terbaca boleh Cik Syukri, muka surat 189. Okey. Ayat bawah sekali, ayat 20. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang yang memakmurkan masjid saja. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Okey, terima kasih Cik Syukri. Orang beriman, berhijrah, berjihad, lagi besar ganjarannya. Allah puji orang hijrah. Masa Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, ada sahabat-sahabat yang tak nak hijrah. Sayang family, sayang kampung halaman, sayang bisnes, sayang kebun, tak nak hijrah. Bila mereka tak nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, sebenarnya hijrah sebelum tu dah berlaku tahun 5 kenabian. Dah ada sahabat-sahabat hijrah ke Habsyah kan? Dah ada sahabat-sahabat yang hijrah ke Habsyah. Tahun ke-13, Nabi suruh sahabat-sahabat semua hijrah ke Madinah. Baik. Ada sahabat-sahabat yang tak nak hijrah, lalu mereka dipaksa oleh geng-geng Quraisy ni untuk join tentera Quraisy lawan tentera Islam. Kalau mereka tak join tentera Quraisy lawan tentera Islam di peperangan Badar, keluarga mereka, harta benda mereka akan diganggu di Mekah. Jadi tak nak terpaksa kena join jugalah tentera kafir lawan tentera Islam. Lalu dalam peperangan mereka mati. Orang-orang Islam ni yang duduk geng tentera kafir ni, mereka mati. Jadi mati mereka tu mati macam mana? Takkan mati syahid. Jauh sekali lah mati syahid. Tengok muka surat 94. Tolong baca Puan Zafira. Muka surat 94 ayat 97, 98. Untuk mereka ni lah yang tak nak pergi perang, yang tak nak hijrah, terpaksa join tentera kafir lawan tentera Islam, mati dalam peperangan. Siapa tadi Ustaz? 97, 98. Page. Page 94, sorry. Page 94. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik, mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab, kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Malaikat bertanya lagi, tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya akhir mereka ialah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang lemah lagi usur dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak.
dan tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Okey, terima kasih Puan Zafira. Ayat ni turun untuk mereka ni lah yang ada peluang, ada kesihatan, ada kemampuan untuk hijrah tapi sayang. Sayang kampung halaman, sayang perniagaan, tak nak hijrah, lalu mati. Bila mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat lepas cabut nyawa mereka tanya, kenapa kamu tak nak hijrah? Mereka jawab, kami ditindas. Kenapa kamu mati? Sorry, bukan kenapa kamu tak nak hijrah. Kenapa kamu mati dalam keadaan kamu join tentera kafir lawan tentera Islam? Mereka jawab, kami kena tindas. Dia ingat jawapan tu bagus lah. Malaikat terima jawapan tu. Ni terjemah orang putih kat skrin sorry. Nampak terjemah putih kat skrin. They are wronging themselves as they stay among the disbelievers even though immigration was obligatory for them. Boleh hijrah tapi tak nak hijrah. Jadi terpaksa lah join tentera Amerika. Join tentera kafir lawan tentera Islam. Lalu mati. Jadi Allah kat sini, Allah memberi ancaman pada orang yang boleh hijrah tapi tak nak hijrah. Hijrah ada 5 hukum. Ada wajib, ada haram, ada harus, ada makruh, ada sunat. So masa ni wajib hijrah. Kenapa wajib hijrah? Masa mereka tak boleh amal agama kat tempat mereka dan ada tempat yang mereka boleh amal agama, mereka wajib kena hijrah ke tempat tersebut. Mereka tak nak hijrah. Jadi kalau mati, masa tu mereka mati sebagai orang berdosa. Tak kafir lah, tapi mati sebagai orang yang berdosa. Jadi diusir pun ya, Allah suruh hijrah pun ya. Nabi kalau boleh tak nak tinggalkan kota Mekah. Nabi SAW sayang kota Mekah. Tempat kelahiran Nabi, tempat ramai keluarga Nabi, tempat Nabi Ibrahim, tempat suci. Masa Nabi SAW keluar berhijrah, Nabi sembunyi 3 malam di gua dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lepas Nabi keluar pada tempat persembunyian, Nabi pergi ke jalan utama, Nabi tengok Mekah pada jauh, Nabi pandang. Sayulah nak kena tinggal kampung halaman. Bila nak balik semula tak tahu. Dapat balik semula ke tak dapat semula pun tak tahu. Lalu Allah turunkan ayat. Kalau baca Tuan Haji Aziz boleh, Tuan Haji Aziz, muka surat 396 ayat atas sekali. Kalau orang nak musafir, pergi haji ke, pergi umrah ke, bagus kita baca ayat ni sebagai tabarruk, ambil berkat ayat Quran. Muka surat 396 ayat 85. Boleh Tuan Haji Aziz? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah yang mewajib engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Terima kasih Tuan Aziz. Verily, he who has given you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Quran, order you to act on its law and to preach it to others, will surely bring you back to the ma'ad, place of return, either to Mekah or to paradise after you die. Allah yang bagi kamu Quran tu, suruh kamu amal dan sampaikan, akan mengembalikan kamu semula ke tempat kembali kamu, Mekah. Jadi bila Allah turunkan ayat tu dalam perjalanan, Nabi tahu nanti Nabi akan kembali semula ke Mekah. Maksudnya Nabi sedih tak nak tinggal kota Mekah, tapi perintah Allah suruh hijrah. Nabi hijrah juga ke Madinah untuk selamatkan iman orang Islam yang lain, untuk kuatkan orang Islam di Madinah. Nabi hijrah juga. Baik. Jadi kalau ayat ni turun untuk orang Mekah, Allah kata, mereka hampir-hampir buat kamu gelisah duduk kat Mekah, sehingga mereka nak buat kamu keluar daripada kota Mekah. Dan apabila kamu keluar daripada kota Mekah, jika begitu, jika kamu keluar daripada kota Mekah, mereka takkan tinggal lama belakang kamu setelah kau pergi, melainkan sebentar saja Allah akan binasakan mereka. Tak sampai 2 tahun, Nabi hijrah ke Madinah, berlaku peperangan Badar. Peperangan yang menyebabkan orang Mekah kalah dengan kekalahan yang memalukan. Orang Islam sedikit, mereka 2 kali ganda, 3 kali ganda, tapi orang Islam dapat kalahkan mereka. Kalah. Dalam peperangan Uhud menang sekali, lepas tu peperangan lain kalah, last sekali 8 hijrah. Berlakulah peristiwa Fatah Mekah, Conquest of Mekah. Nabi dengan sahabat-sahabat dapat tawan kota Mekah. Maksudnya,
Kau buat Nabi tu keluar daripada tempat kau, memang tak lama. Memang tak lama. Masa Nabi tu ada kat tempat kau, takkan Allah turunkan azab. Nabi tu duduk kat tempat kau, takkan Allah nak turun azab. Kalau Allah turunkan azab, apa jadi? Nabi tu kena sekali, orang Islam sekali. Jadi Allah nak binasakan satu-satu tempat, Allah biar Nabi tu kena halau. Mereka halau Nabi tu dengan perasaan bangga. Selesai masalah, Nabi tu dah kena halau. Dia tak tahu bila keluarnya Nabi daripada tempat tu terdedah kepada kehancuran. Tempat tu terdedah kepada kehancuran. Tapi kenapa Allah tak hancurkan lagi orang Mekah lepas Nabi hijrah ke Madinah? Masa Nabi duduk kat Mekah, Allah tak hancurkan Mekah, tak binasakan Mekah, tak bagi azab sebab ada Nabi. Nabi dah hijrah ke Madinah, Allah masih tidak hancurkan kota Mekah. Kenapa? Siapa tahu jawapan? Siapa nak cuba jawab? Sebab Kaabah. Sebab Kaabah. Allah boleh hancurkan orang sekeliling Kaabah. Kecuali Kaabah Allah boleh buat. Allah boleh bagi banjir. Allah boleh bagi banjir sampai tenggelam Kaabah. Kaabah tetap duduk kat situ. Orang-orang boleh mati lemas. Okay, tak apa. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Tolong jawab. Allah tak binasakan Mekah sebab masa tu kat Mekah ada orang-orang yang lemah. Tadi kan Puan Zafirah baca. Orang-orang yang lemah, orang tua, kanak-kanak tak boleh hijrah. Mereka nak hijrah. Kalau boleh mereka nak hijrah sama daripada Mekah ke Madinah. Tapi tua tak larat. Ataupun mereka hamba abdi, kena dengar cakap Tuhan. Mereka isteri nak hijrah, kena ikut suami. Suami tak bagi, takkan dia nak pergi hijrah tinggalkan suami. Jadi oleh kerana ada orang-orang macam tu, Allah masih lagi tidak menghancurkan kota Mekah. Sebab tu ada satu ayat. Jadi mereka yang lemah tak mampu hijrah ni, mereka duduk Mekah, mereka buat apa? Mereka istighfar, mereka minta ampun, mereka taubat, mereka istighfar. Disebabkan ada mereka ni lah Allah tidak hancurkan kota Mekah. Orang dulu-dulu, kaum terdahulu, bila Allah nak hancurkan satu kaum tu, apa Allah buat? Allah suruh Nabi bawa orang-orang yang beriman dengan Nabi tu keluar daripada kampung. Allah suruh Nabi tu bawa orang-orang beriman dengan dia keluar. 100% orang beriman keluar daripada kampung tu. Jadi yang tinggal dalam kampung tu 100% orang kafir. Allah bagi azab 100% mati. Nabi SAW masa duduk kat Mekah, takkan Allah nak azab. Nabi ada kat situ. Lepas Nabi dah hijrah, azab je lah. Tak, Allah tak azab lagi. Sebab masa tu kat Mekah, walaupun Nabi dah tak ada, tapi masih ada orang-orang Islam yang duk istighfar minta apa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok muka surat 180. 180 ayat bawah sekali. Bila dia habis? Tolong baca dia. Ada lagi. Puan Normah Karim boleh? Puan Normah Karim. Muka surat 180 ayat yang ke-33. Ini untuk ni lah, untuk Nabi dengan orang Mekah. 180 ayat bawah sekali. Dia tadi lah. Ayat bawah sekali. Apa tu? Nanti kena info dengan Assalamualaikum Ustaz. Tapi 33 ya kan? Ya betul, 33 betul. Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah tidak pula akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon keampunan. Okey, terima kasih Puan Norma. Allah tidak akan azab mereka masa engkau ada kat mereka wahai Muhammad. While you Muhammad in the middle of them. And it's not Allah punish them while they are asked for forgiveness. Siapa yang minta forgiveness tu? Orang-orang lemah yang tak mampu hijrah daripada Mekah ke Madinah sebab sakit, sebab tua, sebab isteri orang, sebab hamba orang. Tak mampu nak hijrah, dikekang oleh tuan dia dan sebagainya. Masih ada orang Islam kat situ, sebab tu Allah tidak menghancurkan orang-orang Mekah. Tapi yang penting lepas 8 tahun Nabi hijrah ke Madinah, Mekah yang asalnya milik orang kafir bangga mereka kontrol kota Mekah. Lepas 8 tahun, selepas 8 tahun, Mekah 100% jatuh ke tangan Nabi dan orang-orang Islam. Dia Allah kata, siapa-siapa yang halau Nabi, siapa-siapa yang usir Nabi, berjaya buat Nabi keluar daripada kampung tu, jangan fikir dia berjaya. Kerana sebenarnya dia mendedahkan diri dia dalam kebinasaan. Jadi orang kafir, Yahudi kalau dapat halau semua orang Islam daripada Palestin, jangan rasa bangga. Oh, bangga dapat halau semua orang Islam keluar daripada Palestin. Sebenarnya itulah salah satu cara Allah nak mengazab mereka secara keseluruhan. Mereka patutnya kena bersyukur lah. Geng-geng Palestin tu tak nak keluar lagi daripada tanah mereka, kena bersyukur.
Kenapa? Bila Allah nak azab orang kafir secara keseluruhan, Allah Ta'ala akan buat orang Islam keluar daripada tempat itu secara keseluruhan. Okey, ni kita cerita Mekah. Okey, lepas Nabi keluar, tak lama lah. Memang mereka hancur-hancur lah sekali dapat pada orang Islam kota Mekah. Sekarang cerita Madinah pula. Sekarang kita cerita kat Madinah. Menurut Imam, dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Sayuti, dia berkata, ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj gembira lah. Sebab Nabi bawa agama Islam. Nabi bawa sesuatu yang memuliakan orang-orang bangsa Arab ni. Sebelumnya orang Arab rasa hina sebab tak ada agama, tak ada Nabi. Yahudi je, ada kitab je rasa bangga. Ada kitab, ada Nabi. Orang Islam, tak ada Nabi. Masa tu orang Islam pula. Orang Aus dan Khazraj tak ada Nabi. Jadi bila Nabi datang, mereka bangga, gembira. Tapi geng-geng Yahudi ni tak puas hati. Maka mereka kata kat Nabi, ni ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, mereka kata kat Nabi, wahai Muhammad, kalau kau Nabi, pergilah ke Syam. Sebab Syam tu negeri ataupun bumi para anbiya. Madinah ni bukan bumi para anbiya. Syam tu zaman dulu, ada 5 negara lah, Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, satu lagi apa? Mesir. Mesir tak termasuk Mesir. Ada 5 negara Syam, Syria, Palestin, Jordan, Lebanon, Mesir, Semenanjung Sinai. Okey, tu 5 negeri yang termasuk dalam kategori Syam zaman tu. Okey, baik. Mereka kata, wahai Abu Qasim, kamu pun tahu bumi Madinah ni bukan bumi para nabi. Bumi para nabi tu Syam. Bumi tu bumi suci, bumi Al-Muqaddasah, bumi suci. Kat sanalah Nabi Ibrahim mengembangkan agama dan para nabi lain pun berusaha mengembangkan agama. Kalau engkau benar-benar Nabi macam mereka, ni orang Madinah cakap kat Nabi, Yahudi Madinah cakap kat Nabi. Kalau engkau benar-benar para Nabi macam, kalau engkau benar-benar salah seorang Nabi macam mereka, mesti kau pergi ke Syam. Engkau ni sebenarnya tak berani pergi ke Syam sebab takut kepada kerajaan Rom. Kalau engkau betul-betul Nabi, kau jangan takut. Kau pergi, dia lawan dengan Rom. Allah mesti menangkan kau kalau kau betul-betul Nabi. Maka Nabi SAW persiapkan tentera-tentera untuk pergi ke Syam. Nabi pun keluar berjalan daripada Madinah. Lepas lebih kurang 3 batu perjalanan. 3 mile. 3 batu perjalanan. Lebih kurang. Ataupun Nabi dah sampai ke tempat nama Zulhulaifah. Okey. Maka datanglah ayat ini. Datang ayat ni turun. Dia Allah kata, wahai Muhammad, mereka tu berusaha untuk buat kau rasa resah, rasa gelisah sehingga kau hampir-hampir nak tinggalkan kota Madinah. Tujuan dia tak ada lain. Ayat mereka kata kat kau macam tu, macam ni tu. Tujuan mereka semata-mata nak usir kau daripada kota Madinah. Jadi lepas kau keluar daripada kota Madinah, bermulalah kehancuran untuk mereka yang nak bermulalah kepada mereka kehancuran setelah mereka berusaha untuk halau kau keluar daripada kota Madinah. Baik, kita ulang kajilah. Orang Yahudi Madinah ni ada 3 puak yang besar. Yahudi Madinah, mula-mula Nabi SAW sampai, Nabi buat perjanjian damai dengan mereka. Apa maksud perjanjian damai dengan mereka? Nabi dengan sahabat tidak akan memerangi mereka, mereka juga tidak akan memerangi Nabi dan orang Islam. Nabi tidak akan menghalang urusan mereka jual beli keluar masuk tiap-tiap hari, mereka juga tak boleh nak halang urusan orang Islam jual beli keluar masuk tiap-tiap hari. Bila mana ada orang luar datang nak masuk Islam, bertemu dengan Nabi yang masuk Islam, mereka tak boleh menghalangnya. Mereka tak boleh halang. Dan Nabi juga tidak akan menghalang mereka. Nabi juga ada orang Islam tidak akan menghalang mereka untuk mereka melakukan amalan-amalan agama mereka di Madinah. Nak sembahyang cara Yahudi, nak puasa cara Yahudi, nak kahwin cara Yahudi, buatlah. Tak ada masalah pun. Silakan kamu tak ganggu orang Islam dan kamu tidak membantu musuh-musuh Islam dalam memerangi orang Islam. Itu perjanjian damai. Mereka awalnya setuju sebab mereka tahu tak boleh nak lawan Nabi. Nabi Muhammad daripada Mekah dah ramai, campur pula Aus dan Khazraj. Sebab sebelum Nabi sampai ke Madinah, mereka memang dah ada rekod perang sokmo dengan Aus dan Khazraj. Kadang menang, kadang kalah. Ini ditambah pula Aus dan Khazraj bersatu, campur dengan orang Islam daripada Mekah pula, lagi ramai, tak boleh menang. Okey, ni 3 puak Yahudi di Madinah, Yahudi pertama nama Bani Qainuqa. Ni paling kuat, paling ramai, paling hebatlah Qainuqa.
Yahudi kedua namanya Bani Nadir. Nadir ini bahasa Arab terjemah dia bercahaya. Orang nama Nadira. Yang ketiga, Quraizah. Yahudi Bani Quraizah. Sebab tu ada sahabat-sahabat Nabi yang nama Al-Qurazi itu. Mereka sebenarnya keturunan Yahudi Bani Quraizah. Okay, ini 3 puak Yahudi di Madinah. Jadi mula-mula Nabi datang, Nabi buat perjanjian damai dengan mereka. Mereka awalnya bersetuju dengan perjanjian damai dengan Nabi dengan orang Islam kat Madinah. Mereka hidup aman, tak ada masalah. Makan, minum, kerja, berniaga macam biasa, tak ada masalah di Madinah. Okey, baik. Ketika mana Nabi SAW menang peperangan Badar dengan orang musyrikin. Nabi SAW menang peperangan Badar dengan orang musyrikin tahun 2 Hijrah. Lalu Nabi balik, Nabi dengar suara-suara sumbang daripada mulut mereka merendah-rendahkan Nabi SAW. Mereka orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ni, Yahudi Bani Qainuqa ni yang paling kuat, paling gagah, paling berani, paling ramai ni, mereka mengeluarkan kata-kata yang merendahkan kemenangan Nabi dan orang Islam. Nabi pun panggil mereka, suruh kumpul kat pasar Bani Qainuqa. Nabi suruh mereka berkumpul, lalu Nabi berkata pada mereka, wahai Yahudi Bani Qainuqa, wahai Bani Qainuqa, hati-hati kamu. Jangan sampai Allah mengazab kamu sebagaimana Allah buat pada orang Quraisy. Lebih baik kalian masuk Islam sahaja. Kalian pun sendiri telah tahu yang dalam kitab kalian mengatakan bahawasanya aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah yang telah dijanjikan kepada kamu semua. Nabi cakap macam tu. Mereka tahu apa Nabi cakap tu betul. Tapi mereka jawab dengan kasar, dengan jahat. Mereka kata, "Wahai Muhammad, kau fikir kami ni sama macam kaum-kaum orang Mekah tu ke? Kau fikir kami ni sama macam kaum-kaum orang Mekah tu? Jangan kau jadi rasa bangga sangat. Jangan rasa hebat sangat bila kau menang lawan orang Mekah dalam perangan tersebut. Sebab engkau berperang dengan orang yang tak pandai ilmu peperangan. Jadi kemenangan kau ni nasib. Kemenangan kau lawan orang Mekah tu adalah kemenangan nasib je. Sebab engkau berperang dengan orang tak pandai perang. Kalau kau perang dengan kami, barulah kau tahu tinggi rendahnya langit itu. Barulah bertemu buku dan ruas. Macam tu cakap mereka ni. Seolah-olah bagi mereka Nabi tu tak ada power langsung. Orang Islam, Nabi dengan orang Islam tu menang kebetulan. Dapat luck menang sebab orang Mekah tak pandai perang. Walhal mereka tahu tak, dalam peperangan tersebut jumlah Nabi dengan sahabat 313. Jumlah orang kafir lebih kurang 1000 orang. Untuk mereka ni Allah turunkan ayat. Untuk Yahudi Bani Qainuqa ni Allah turunkan ayat. Tengok muka surat 51. Tolong baca Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah Mukhtar. Page 51. Allah, lepas mereka cakap macam tu, Allah suruh Nabi cakap ayat 12. 51 ayat 12 dengan 13. Boleh? Puan Maisarah. Okay, Ustaz. 51. Tu 14-15. Berapa tadi? 12-13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahawa mereka, yakni golongan Muslim, 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi sesiapa yang dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Terima kasih Puan Maisarah. Cakap pada mereka yang cakap banyak tu. Allah suruh Nabi cakap pada orang Yahudi yang cakap banyak. Banyak Qainuqa lah ni. Kamu nanti akan dikalahkan juga. Macam mana orang musyrikin akan dikalahkan dan kamu akan dikumpulkan ke neraka Jahanam beramai-ramai. Jadi mereka kata, menang jangan berasan sangat lah. Sedangkan mereka pun tak berani juga. Cakapnya banyak. Yahudi Bani Qainuqa ni. Ibnu Hisham, pakar sirah lah. Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq ni antara orang-orang yang pakar nama-nama yang selalu keluar dalam kitab sirah. Setelah Nabi cakap macam tu, mereka pun tak senang duduk. Mereka cari pasal. Mereka buat hal, mereka sengaja menimbulkan kekecohan. Mereka buat hal dulu. Lepas tu bila orang marah, mereka kata mereka dianiaya. Bila orang marah, mereka kata orang lain cari pasal dengan mereka.
Ada seorang perempuan Arab, Aus ke Khazraj ke, wallahu alam, tapi perempuan tu perempuan Madinah lah, Muslim lah, masuk ke pasar Bani Qainuqa untuk bawa susu yang dia baru lepas perang untuk dia jual. Lalu dia lalu kat satu kedai tukang celup kain. Dia ni tukang celup kain, tukang warnakan kain lah. Kedai itu milik orang Yahudi. Lalu anak-anak muda Yahudi ni dia kacau perempuan tersebut. Dia cuba nak buka jilbab wanita tadi supaya nampak kelihatan muka dia. Namun wanita tadi tak suka, tak mau. Lalu lelaki Yahudi yang tukang celup kain tu, dengan diam-diam dia ikat ujung kain perempuan tu, okey, kain tutup perempuan tu, dia ikat, dia sangkut kat tempat lain. Lalu bila dia kacau perempuan tu berdiri, terbuka habis kain dia daripada badan dia. Bukan sekadar muka terbuka, part-part lain pun terbuka juga. Jahat tak jahat dia. Diikatlah kain perempuan tu, ikat kat mana wallahu alam, diikat. Bila perempuan tu berdiri, bangun, terbuka pakaian dia. Nampaklah kawasan-kawasan yang tak boleh nampak. Maka wanita tadi jerit minta tolong. Geng-geng Yahudi ni ketawa gelak ramai-ramai. Seronok dapat buat macam tu kat orang. Perangai jahat sejak dulu lagi ni. Mungkin yang buat tu Datuk Saudara Netanyahu mungkinlah. Mungkin. Ni saya punya pendapat sendiri. Jangan percaya sangat, boleh? Seronoklah dapat tengok orang buat macam tu pada wanita Muslim. Maka ada seorang pemuda Muslim yang naik darah tengok, dia pun pergi perbuatan tu. Dia tengok perbuatan tu sangat menghinakan wanita Arab. Dia keluarkan pedang dia tikam tukang celup kain tu sampai mati. Mati tukang celup kain. Maka pemuda-pemuda tadi yang tengok kawan dia mati kena tikam, mereka pula ramai-ramai pukul dan tikam pula pemuda Islam tadi. Mati pemuda Islam tu pula. Inilah hal yang mereka buat mula-mula sekali. Maka berita tu tersebar. Maka Nabi dan orang Islam marahlah, meluap-luap kemarahan Nabi dan orang Islam kepada Yahudi Bani Qainuqa. Mereka cari pasal. Maka Nabi SAW perintahkan kampung Yahudi Bani Qainuqa dikepung. Rasulullah SAW perintahkan perkampungan Yahudi Bani Qainuqa dikepung. Rasulullah SAW sendiri yang mengetuai pengepungan tersebut. Okey, sebab memang mereka jelas-jelas, secara jelas menunjukkan penentangan terhadap Nabi. Memang buat macam tu memang nak cari pasal untuk berperang. Lalu ketika mana mereka telah terkepung rapat, tadi saya ceritakan mereka cakap belagak sangat. Orang tu tak pandai perang. Kalau perang dengan kami barulah tahu langit tinggi ke rendah. Jadi bila mereka kena kepung, tak lawan pula. Mereka tak berani pun nak melawan Nabi dengan orang Islam, dengan sahabat-sahabat. Tak berani pula nak angkat senjata nak melawan Nabi dengan sahabat-sahabat. Jadi bila tengok Bani Qainuqa ni terkepung, tak berani nak melawan, makin hari bekalan makanan mereka makin kurang. Makanan daripada luar tak boleh masuk, mereka juga tak boleh keluar untuk beli makanan kat luar. Maka Nabi pun nak memutuskan nasib mereka lah, sama ada nak bunuh ke, nak halau ke. Datanglah munafik, ketua munafik Madinah yang akan jaga hati orang kafir. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni datang jumpa Nabi, dia nak bela lah geng-geng Yahudi tadi depan Nabi SAW. Dia mengatakan, dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, Bani Qainuqa ni dulu, sejak dulu lagi telah ada ally dengan kami ni. Kami ni Bani Khazraj, kami dah lama dengan mereka, sama-sama jaga hati, sama-sama berganding bahu dalam melawan pihak musuh. Kami kena serang, mereka tolong, mereka kena serang, kami tolong. Jadi boleh tak jangan bagi hukuman berat kepada mereka. Dia tekan-tekan show dia pada Nabi SAW. Rasulullah pun meringankanlah hukuman kepada Yahudi Bani Qainuqa. Maka Nabi buat keputusan, Yahudi Bani Qainuqa tidak akan diperangi dan tidak akan dibunuh, tetapi mereka kena segera keluar dan tinggalkan Madinah secepat mungkin. Mereka boleh bawa semua barang-barang, bawa lembu, kambing kalau ada, bawa lah piuk, kuali pun boleh bawa, kecuali senjata. Senjata je kena tinggalkan. Yang lain bawa. Bawa emas, perak, barang kemas, dapur, semua boleh bawa. Lampu picit kalau ada, bawa sekali. Tapi senjata kena tinggalkan. Jadi inilah Yahudi pertama yang diusir keluar daripada Madinah. Berapa lama? Lepas perjanjian. Mereka dihalau pada tahun 3 Hijrah. Pada tahun 3 Hijrah. Perangan Badar berlaku 2 Hijrah. Mereka dihalau pada tahun 3 Hijrah. Tinggal 2 puak lagi. Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Bani Nadir,
Perangai lebih kurang sama lah macam Bani Qainuqa. Satu hari Rasulullah SAW dijemput ke kampung mereka untuk menemui pemuka-pemuka mereka lah untuk selesaikan masalah diat. Okey. Mereka mendakwa ada seorang orang Islam telah membunuh, di keluarga mereka, jadi nak selesaikan kes diat. Okey. Lalu ketika mana Nabi SAW dalam perjalanan, Nabi pergilah dalam perjalanan nak pergi ke kampung Bani Nadir ni. Mereka telah merancang ketika mana Nabi duduk kat dinding salah satu rumah-rumah mereka. Mereka kan nak baling batu jatuh atas kepala Nabi biar mati terus. Sama ada batu biasa ataupun lesung batu, tak kisahlah. Itulah peluang terbaik mereka nak bunuh Nabi SAW. Tetapi dalam perjalanan, ketika mana Nabi mula masuk kampung tu, Nabi dapat wahyu daripada Jibril. Suruh hindari kampung tersebut. Jadi Nabi masuk tu keluar pada kampung Madinah tu. Sebab apa? Jibril bagi wahyu pada Nabi SAW, jangan masuk kampung tersebut. Mereka merancang nak bunuh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW balik semula ke Madinah, ke kawasan bandar Madinah. Nabi kumpul sahabat-sahabat kepung Bani Nadir. Sebab mereka merancang nak bunuh Nabi SAW. Yang merancangnya berapa orang, tapi yang setujunya ramai, kepung semua sekali. Maka Abdullah bin Ubay pun samalah juga datang. Dia datang, kali ini dia datang dekat Yahudi Bani Nadir. Dia kata jangan menyerah. Terus bertahan. Apa jadi pun jangan menyerah, terus bertahan. Jadi apa-apa kami akan datang bantu. Ni janji orang munafik. Memang dia munafik pun. Dia janji kat Yahudi. Tak apalah, dia janji kat Yahudi. Tapi dia tak datang-datang pun. Tolong, makin lama makin hari orang-orang Bani Nadir ni tak boleh nak melawan. Makanan makin kurang. Lalu akhirnya mereka disuruh oleh Nabi SAW meninggalkan Madinah buat selama-lamanya. Tinggalkan terus Madinah buat selama-lamanya. Cuma saya tak pastilah dalam cerita ni Rasulullah suruh tinggalkan barang-barang ataupun tidak. Rasulullah SAW suruh tinggalkan barang-barang ataupun tidak. Untuk Yahudi Bani Nadir dengan juga Bani Qainuqa ni, Allah cerita tentang mereka dalam surah Al-Hasyr. Siapa belum baca lagi? Kalau ada yang tertinggal, ada yang belum baca, saya rasa semua dah baca. Ada yang belum? Semua dah. Okey, tolong baca dia Tuan Haji Zali, surah Al-Hasyr. Dia kalau peperangan, kita tak boleh nak bakar tanaman, bakar kebun, tak boleh. Tapi untuk ni Allah izinkan. Nabi bakar kebun-kebun mereka semasa kepung mereka. Jadi supaya kehinaan untuk mereka, tekanan bagi mereka. Muka surat 545. Ayat 2, 3, 4, 5. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada himpunan pertama untuk memerangi Rasulullah SAW. Kamu, wahai umat Islam, tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat. Dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka daripada azab Allah. Maka Allah menimpakan azab pada mereka dari arah yang tidak terlintas di dalam fikiran mereka, serta dilemparkannya perasaan cemas dan takut ke dalam hati-hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam, sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran daripada peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Terus? Dan kalaulah bukan kerana Allah yang telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, tentulah dia akan menyiksa mereka di dunia dan mereka pula akan beroleh azab neraka pada hari akhirat kelak. 2 ayat lagi. Mereka ditimpakan azab yang sedemikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azabnya. Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan
musuh yang kamu tebang atau kamu membiarkan tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka itu adalah dengan izin Allah, kerana Dia hendak memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kerana Dia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Okey, terima kasih Tuan Haji Izani. Jadi mereka ni pergi tinggalkan kampung halaman mereka, rumah mereka, tanaman-tanaman mereka yang masih ada, semua tu jadi milik orang Islam. Harta ni dipanggil harta fight. Harta fight ni dibeza dengan ghanimah. Ghanimah ni kena perang dulu, perang. Musuh akan lari, harta yang ditinggalkan tu dipanggil harta ghanimah. Tapi ada pun harta fight ni, musuh tak berani perang, musuh lari tinggalkan kampung. Maksudnya tak berlaku peperangan, musuh lari tinggalkan kampung. Jadi bila musuh lari tinggalkan kampung, maka harta yang mereka tinggalkan dapat orang Islam lah kan. Jadi harta tu dipanggil harta fight. Ayat, kalau sambung lagi ayat tadi, ayat 5, 4, 6 tadi, ayat 6, ayat 7 dipanggil fight. Ma afa Allahu ala rasulihi minhum. And what Allah gave as booty without fighting. Okay, apa yang Allah bagi tanpa berlaku peperangan pada mereka dipanggil harta fight. Jadi ni orang Yahudi yang kedua, dia halau, diusir daripada Madinah pada tahun 4 Hijrah. Kes tadi ya, kes apa ya? Kes mereka nak bunuh Nabi tadi. Dalam surah apa ya? Surah Maidah dia. Kalau baca Puan Zakiyah apa ni? Puan Nur Zakiyah, surah Al-Maidah, muka surat 109. Muka surat 109 ayat 11. 109 ayat 11. Ini di antara sebab-sebab Allah turunkan ayat lah. Saya ni buat apa? Nak buka phone Anjel. Tengok ada nombor Encik Nani tak? Allah. Susahnya. Ya Ustaz. 109 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka daripada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama Ustaz. Allah kata, wahai orang beriman, ingat nikmat Allah pada kamu. Maksudnya Allah beri nikmat pada Nabi dan orang Islam ketika mana orang kafir cuba menggunakan tangan mereka untuk menentang kamu, tapi Allah tahan tangan mereka daripada kamu dengan cara Allah bagi wahyu pada Nabi SAW. Tengok kat skrin, ni bandar utama Madinah. Ni Madinah ni kampung-kampung yang ada dalam Madinah. So 3 Yahudi kat sini, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Di 3 ni dekat-dekat ni, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Subang Jaya, Shah Alam, Kelang. Contohlah. Dekat-dekat lah kan, Subang Jaya, Shah Alam, Kelang. Madinah lebih kurang kat Gombak, Ulu Langat, jauh lah, tapi tetap dalam negeri yang sama, Madinah. Sebab tu masa orang Yahudi yang meluk agama Islam, Yahudi yang tinggal kat sini meluk agama Islam kan, Yahudi yang duduk sini, salah satu pada 3 kumpulan Yahudi ni masuk Islam, mereka dapat apa ya, kaum mereka cakap pada mereka, kaum mereka cakap pada Yahudi yang masuk Islam, kalau jadi apa-apa kat kamu, kami takkan tolong kamu. Kalau kamu dalam kesusahan, kesakitan, kesulitan, kami takkan bantu kamu. Jadi kalau duduk sini nak minta nak tunggu orang Islam datang tolong, jauh lah. Daripada kampung mereka ni nak tunggu orang Islam datang tolong, mereka pun nak pergi minta bantuan orang Islam, jauh lah kan. Maka Allah turunkan ayat, kamu duduk kat mana saja, pembantu, walaupun kaum kamu tak nak bantu kamu, duduk Shah Alam. Time susah orang Shah Alam tak nak tolong, kena minta tolong orang Gombak, minta tolong orang Ulu Langat. Boleh lah, tapi jauh, susah. Jadi mereka dapat tekanan macam itulah daripada kawan-kawan mereka. Lalu Allah turunkan ayat untuk mereka ni, Allah turunkan ayat. Allah kata jangan risau. Walaupun kaum kamu, orang kampung kamu tak nak tolong kamu, penolong kamu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang jaga semayang. Orang beriman yang tak jaga semayang, tak boleh harap dia akan jadi boneka Yahudi. Tengok muka surat ni, tolong baca dia Puan Siti Nolis, boleh? Muka surat 117. Allah turunkan ayat untuk ni lah, untuk mereka ni. Muka surat 117 ayat 55-56. Ayat 55 dan ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat sambil tunduk kepada Allah. 56. Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang menang. Okey, terima kasih Puan Siti Nurhaliza. Sama. Sebelum kamu masuk Islam, Yahudi ni akan sama-sama tolong kamu. Lepas kamu masuk Islam, jangan harap mereka nak tolong kamu. Kalau kamu orang Islam, kamu masih nak harap Yahudi tu tolong kamu, samalah kamu macam kamu mengharapkan PBB menjamin keamanan dunia. PBB ini konon-kononnya lah untuk jamin keamanan dunia, konon-kononnya lah. Tapi apa tak boleh harap. Kerana apa? Yang akan bantu orang Islam adalah Allah, Rasul dan orang beriman yang jaga semayang. Orang Islam yang jaga semayang, tunaikan hak agama, orang macam ni, insya-Allah boleh bantu kamu. Adapun orang beriman yang lain yang tak jaga semayang, yang tak kuat pegangan agama, jangan harap mereka nak bantu kamu. Mereka hanya mampu mesyuarat, sidang tergempar. Tu je mereka mampu. Yang lain semua mereka tak mampu. Ayat tadi, surah Al-Hasyr tadi, dalam peperangan, saya rasa dah terang dah tadi, saya takut terlupa. Tak boleh kita nak binasakan kebun-kebun orang, tanaman-tanaman orang, tak boleh dalam adab peperangan. Tetapi untuk mereka ni Allah bagi izin. Untuk Yahudi, Nadir dan juga Qainuqa ni Allah bagi izin. Hancurkan tanaman mereka supaya mereka hilang bekalan makanan. Hancurkan, bakar kebun-kebun mereka supaya mereka dihina dan supaya mereka dapat tekanan daripada orang Islam. Akhirnya mereka mengalah, keluar daripada Madinah, pergi ke mana? Khaybar. Mereka pergi ke Yahudi Khaybar, perkampungan Khaybar, luar daripada kota Madinah. Okay, so selesailah dua puak Yahudi. Tahun 3 Hijrah, Yahudi Bani Qainuqa. Tahun 4 Hijrah, Yahudi Bani Nadir pula keluar daripada kota Madinah. Sekarang tinggal satu lagi. Yahudi yang tinggal di Madinah, iaitu Bani Quraizah. Mereka buat hal macam mana? Mereka ni telah bersekongkol dengan orang-orang musyrikin dalam peperangan Khandaq. Cerita dia macam mana? Selepas Bani Nadir, dia halau keluar daripada kota Madinah. Setelah Bani Nadir halau keluar daripada Madinah, ada salah seorang daripada Bani Nadir ni, namanya Huyai bin Akhtab. Dia ni asalnya Yahudi Bani Nadir, keluar daripada Madinah, tinggal di Khaybar. Tapi dia ni tetap berdendam, tak puas hati dengan Nabi dan orang Islam. Maka apa dia buat? Dia telah pergi ke Mekah. Hasut orang-orang Mekah, bujuk orang-orang Mekah untuk menyerang Nabi, serang Nabi berhabis-habisan, bermati-matian di Madinah. Lalu ketika mana dia sampai di Mekah, Huyai bin Akhtab ni, orang-orang Mekah tanyalah Huyai bin Akhtab ni, dia Yahudi kan? Agama kami dengan agama Muhammad mana lagi betul? Agama kami dengan agama Muhammad mana lagi betul? Jadi si Huyai bin Akhtab ni, dia pun tahu agama Nabi Muhammad agama yang betul. Agama Mekah agama apa? Agama judi, berzina, suka hati, betul apa? Tapi sebab nak jaga hati orang kafir, agama kamu lagi betul pada agama Muhammad. Seronoklah orang Mekah dengar penerangan macam tu daripada Ustaz Yahudi. Lalu dia ajak pula Bani Ghatfan. Bani Ghatfan ni orang Mekah, orang Arab, kabilah Arab yang tinggal di luar kota Mekah. Jadi orang Mekah, Quraisy, orang Ghatfan. Ghatfan ni dia bukan musuh sangat pun dengan agama Islam. Tapi orang Ghatfan ni, siapa ajak dia pergi perang, dia join je. Yang penting dapat harta ghanimah. Siapa musuh dia tak kisah, yang penting dapat harta ghanimah, dia jalan je. Jadi dia dah berjaya pujuk orang Quraisy, dia telah berjaya pujuk Bani Ghatfan. Jadi dia pun mula susun ketenteraan, kekuatan nak serang Madinah. Lalu dia pun ketika mana Bani Ghatfan dan juga Bani Quraisy, kaum Quraisy tunggu di luar kota Madinah untuk serang, Nabi dengan sahabat-sahabat masa tu dah buat khandaq, buat parit lah untuk menyekat kemaraan mereka masuk Madinah. Nabi dengan sahabat-sahabat gotong royong buat parit. Waktu dia panggil khandaq tu. Khandaq kerana parit, Ahzab kerana Hizbun satu kumpulan, Ahzab kumpulan-kumpulan. Hizbullah satu kumpulan, Ahzab kumpulan-kumpulan. Kenapa peperangan dipanggil Ahzab kumpulan-kumpulan?
Sebab gabungan 3 kumpulan. Quraisy, Ghatfan dan juga Bani Quraizah. Huyai bin Akhtab ni, si jahat Huyai bin Akhtab ni dia pun pergi jumpa pemimpin ketua kampung Bani Quraizah. Namanya Ka'ab bin Asad. Nama ketua pemimpin Yahudi Bani Quraizah Ka'ab bin Asad. Jadi setelah dia lihat orang-orang Quraisy dan Ghatfan datang, dia pun duduk dalam benteng. Dia pun saat Ka'ab bin Asad ni dia tak nak terlibat. Dia tak nak terlibat bantu Nabi, tak nak terlibat menyerang Nabi. Dia berlepas diri lah. Ikut perjanjian damai, mereka tak boleh bantu orang nak menyerang Nabi SAW. Jadi Ka'ab bin Asad ni dia bagus. Baguslah mula-mulanya. Ka'ab bin Asad dia bagus. Kenapa dia bagus? Dia berkecuali. Dia tak nak join Quraisy dan juga Bani Ghatfan untuk menyerang Nabi SAW. Tapi si Huyai bin Akhtab ni, dia datang, dia ketuk pintu kota. Dia ketuk pintu kota untuk bertemu dengan Ka'ab bin Asad. Orang zaman dulu dia buat rumah, dia buat macam dalam bentuk kota kan. Pintu gerbang tu, waktu nak perang mana-mana, nak menyerang mana-mana kaum, kena pecahkan pintu gerbang utama tu dulu. Jadi Ka'ab bin Asad tutup pintu, tak bagi dia masuk. Okey. Lalu dia kata, buka pintu, Ka'ab buka pintu. Huyai bin Akhtab kata pada Ka'ab bin Asad. Lalu Ka'ab bin Asad, dia tengok Huyai bin Akhtab datang, dia kata apa? Saya lihat kedatangan kamu ni kedatangan bawa bala, bawa bencana, bawa sial. Aku tahu maksud kamu apa dia. Sorry, aku telah buat janji dengan Muhammad, aku tidak akan mengkhianati janji aku dengan Muhammad. Muhammad pun selama ni baik dengan kami, jadi kami takkan mungkiri janji dengan beliau. Huyai bin Akhtab ni jahat, dia kata, buka jalan pintu, ada hal penting ni nak beritahu kamu ni, buka pintu. Ka'ab jawab, tak nak. Ka'ab bin Asad jawab, tak nak. Lalu Huyai bin Akhtab dia kata apa dia? Alah, kau tak nak buka pintu sebab kau tak nak bagi aku makan hidangan kamu. Kau tak nak muliakan aku sebab tak nak bagi makan makanan kamu. Kedekut makanan kamu. Jadi dengar macam tu, tercabarlah dia kan. Dia pun buka pintu. Huyai bin Akhtab pun masuk, buka pintu kota. Huyai bin Akhtab pun masuk. Dia pun kata, celaka kau ni Ka'ab. Aku datang buat peluang keemasan ni. Aku datang buat peluang keemasan, kesempatan yang tidak ada tara bandingannya ni. Ini satu gelombang tentera lautan yang sangat dahsyat. Maka Ka'ab tanya, apa dia? Apa dia tu? Peluang keemasan tu. Maka Huyai bin Akhtab jawab, aku datang bawa orang Quraisy dengan segala kelengkapan tenteranya, pemimpin dan pahlawannya, sekarang telah berlabuh di satu tempat di Raumah. Aku juga telah ajak Bani Ghatfan lengkap dengan pemimpin pahlawan senjatanya. Mereka juga telah ada di Bukit Uhud. Mereka semua telah buat perjanjian dengan saya, dengan aku, bahawasanya mereka tidak akan tinggalkan Madinah ni sebelum mereka sapu bersih Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Jahat ni Huyai bin Akhtab. Lalu Ka'ab jawab, alah, ni semua omong kosong ni. Ni semua janji-janji palsu ni. Ini semua janji YB sebelum pilihan raya ni. Ni saya tambah sendiri lah ni ya. Lalu dia kata, engkau datang bawa berita yang hina, yang tak baik semua ni. Ni semua berita, kau datang bawa benda yang tak baik, benda yang hina. Cerita-cerita ni dia seolah-olah cerita, dia panggil cakap lebat. Guruh berbunyi, kilat berapi-api, hujan tak turun-turun juga. Ni bahasa Arab kata, guruh berbunyi, kilat berapi-api, nampak macam nak hujan. Tak hujan. Samalah engkau datang bawa cerita bomba, apa pun tak ada. Datang ajak makan, cerita untung juta-juta, kopi secawan pun tak nak bayar, suruh orang bayar. Contoh, seolah-olah macam tu lah kan. Lalu dia pun kata, Ka'ab bin Asad kata pada Huyai bin Akhtab, tinggalkan aku tak nak join. Aku tak pernah lihat Muhammad sekalipun melanggar perjanjian dengan kami. Aku hanya melihat kejujuran. Dalam diri Muhammad. Lalu orang-orang yang duduk kat situ mengatakan, kalau kamu, dia katalah ni, tak nak tolong Muhammad ketika diserang begini, menurut apa yang kita janji dengan dia dulu, maka biarlah dia berurusan dengan musuh dia, kita duduk diam saja. Ini pendapat Ka'ab bin Asad cakap pada Huyai bin Akhtab. Aku tak mampu nak tolong, aku akan pilih untuk diam. Aku tak nak tolong siapa-siapa menyerang Muhammad. Tapi Huyai ni, dia jahat, dia hasut juga.
Lalu dia kata apa dia? Kita tak dapat dah peluang ni lepas ni. Sampai bila kita nak duduk bawah? Sampai bila kita nak duduk bawah pemerintah Muhammad ni? Sebab tu mereka kata apa? Wahai ahli Yathrib. Masa peristiwa ni mereka panggil orang Madinah. Orang Yahudi ni panggil orang Madinah wahai ahli Yathrib. Masa tu Madinah belum nama Madinah. Masa tu Madinah belum nama Madinah. Tapi sebelum Nabi Muhammad datang, Madinah dipanggil Yathrib. Tengok muka surat 419 419 ayat 13. Tolong baca Puan Izawani 419 ayat 13. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yasriba. Dan A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebahagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, hanyalah hendak lari. Okay, terima kasih Puan Izawani. Jadi kenapa mereka panggil wahai ahli Yathrib? Mereka seolah-olah nak bawa fikiran mereka, dulu tempat ni nama Yathrib. Kita duduk sini bebas. Kita lah kaum yang conquer tempat ni. Kita lah yang conquer segala-gala dalam tempat Madinah ni. Mari dia pun nama Madinah. Kita jadi orang nombor 2. Jadi kita kena kembalikan semula zaman kegemilangan kita dengan panggil Yathrib. Nampak cara mereka main sentimen perkauman. Mereka bawa balik kita kata apa dia, satu kata-kata yang buatkan mereka rasa kita kena jadi orang pertama kan. Sekarang ni kita jadi golongan kedua lah. Sebab Nabi dengan sahabat-sahabat golongan pertama, kita jadi golongan kedua. Huyai ni dia tetap hasut Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad tak nak. Tapi Huyai bin Akhtar ni apa dia buat? Dia hasut orang-orang lain. Dia hasut pemimpin-pemimpin lain, dia hasut pemuka-pemuka lain. Pemuka-pemuka lain pun bersetuju untuk menyerang Muhammad dengan sahabat-sahabat. Maka pendapat Ka'ab bin Asad jadi pendapat minoriti. Orang lain lebih berminat untuk dengar pendapat Huyai bin Akhtar. Ni peluang bagus ni, peluang keemasan ni. Lalu Huyai bin Akhtar ni keluarkan surat perjanjian damai antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Bani Quraizah. Surat perjanjian tu dikeluarkan, lalu mereka bakar surat tu depan orang ramai. Maksudnya apa? Tidak ada lagi perjanjian damai antara kami dengan Muhammad. Berita ni sampai pada Nabi SAW. Maksudnya berita yang Bani Quraizah dah mula berpaling tadah, dah mula nak tolong orang kafir lawan Nabi. Maka Nabi SAW hantar beberapa orang utusan untuk pergi ke kampung Bani Quraizah. Antara yang datang tu adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni dia adalah pemimpin kabilah Aus. Aus kat Madinah ada Aus dan Khazraj kan. Dia Sa'ad bin Mu'az ni adalah pemimpin kabilah Aus. Zaman jahiliyah dia baik dengan Yahudi Bani Quraizah ni. Jadi apa-apa mereka selalu bersama-sama. Orang lawan, orang menyerang kaum Aus, Yahudi Bani Quraizah tolong. Orang terserang Bani Quraizah, puak Aus tolong. Jadi Nabi SAW datang hantar utusan daripada mereka. Mereka mula bersikap apa dia kita panggil, berpaling tanda. Mereka, utusan tu datang kata kami datang atas perintah Rasulullah Muhammad SAW. Mereka jawab apa? Bani Quraizah. Siapa Muhammad? Kami tak kenal siapa Muhammad, tak kenal. Kami tak pernah ada janji apa-apa pun dengan dia. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni cakap elok-elok dengan mereka, cakap lemah lembut bahawasanya kalau kamu langgar perjanjian ni, kamu masih ada peluang untuk tarik balik pendirian kamu. Kamu masih ada peluang untuk menarik diri daripada menyokong orang Quraisy dan juga Bani Ghatfan ni, kamu masih ada peluang. Kalau kamu tetap terus nak lawan juga, kamu tengoklah apa nasib yang menimpa Bani Qainuqa, Bani Nadir. Apa jadi pada mereka sekarang? Mereka pilih untuk lawan Nabi, menentang Nabi, apa jadi pada mereka sekarang? Maka mereka memandang Sa'ad dengan penuh kebencian. Lalu mereka berkata dengan satu kata-kata yang tak baik pada Sa'ad. Semoga engkau memakan alat kelamin ayah engkau. Itu terjemah dia lah. Maksudnya mereka guna kata-kata yang sangat-sangat teruk lah. Kata-kata keji sangat teruk. Jadi jelaslah bahawasanya
apa yang Sa'ad bin Mu'az offer kat dia tu sia-sia. Lalu mereka pun berpakat untuk menghancur menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersedia untuk memungkiri janji dan mereka yakinlah kalau mereka banyak orang Quraisy dan juga Bani Ghatfan bergabung, memang Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat kita boleh sapu bersih. Tapi bantuan Allah, disebabkan bantuan Allah kepada Nabi dan sahabat-sahabat, panjang cerita dia, orang-orang Quraisy yang bertahan kat luar Madinah ni, mereka nak masuk tak boleh masuk, nak masuk tak boleh masuk. Masuk je kena panah, masuk je kena panah. Ngantuk ke? Khandak yang digali tu sangat dalam, orang tak boleh nak lepas, kuda tak boleh nak lepas, unta lagi tak boleh nak lepas. Dia duduk luar Madinah. Musim sejuk pula tu. Malam-malam sejuk, angin tiup dengan kencang. Siapa ambil? Nak masak tak boleh. Makin lama duduk, stok makanan makin habis, stok gandum makin habis. Bila nak masak angin terlalu kuat, habis berterbangan, puyuk-puyuk makanan-makanan. Jadi waktu dalam surah ni Allah kata apa? Allah bantu mereka dengan angin-angin. Tengok balik muka surat tadi boleh? Surah Al-Ahzab tadi, muka surat 419. Tolong baca dia Puan Salasiah 419, boleh Puan Salasiah 419. Mana phone ada? Mana? Ayat berapa Ustaz? Ayat 9, ayat 10. Phone ada. 9, 10, 11. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu ketika bala tentera datang kepadamu. Lalu kami mengirimkan kepada mereka angin taufan dan bala tentera yang tidak terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 10. Iaitu ketika mereka datang kepadamu daripada atas dan daripada bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpukau dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. 11. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Okey, terima kasih Puan Salasiah. So, masa tu musuh depan belakang ada. Daripada depan musyrikin Mekah dengan Bani Ghatfan, daripada dalam, daripada belakang orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Last sekali orang Mekah balik saja. Masa tu Sa'ad bin Mu'az, dia telah kena satu anak panah kena kat tangan dia luka lah, dia cedera teruk lah, kena anak panah daripada orang Mekah. Panjanglah cerita dia. Kita nak fokus pada dia Bani Quraisyah. Lepas Nabi balik peperangan, Nabi balik daripada Khandaq, malaikat datang, malaikat kata apa kat Nabi, jangan letak senjata kamu lagi, Allah suruh kamu pergi Yahudi Bani Quraisyah. Maka Nabi dengan sahabat-sahabat terus berangkat ke perkampungan Yahudi Bani Quraisyah. Nabi kepung ke perkampungan Bani Quraisyah. Mereka tak boleh nak keluar. Dari sehari demi sehari mereka dikepung sampai lebih kurang 25 hari. Lalu mereka pun angkat bendera putih, minta untuk berunding. Maka Rasulullah SAW pun terimalah mereka untuk datang berunding. Mereka hantar utusan pada Nabi. Lalu Nabi tanya apa maksud tujuan utusan itu datang. Utusan itu datang, jawab, mereka kata pada Nabi, kami hanya bersedia menyerah, tapi kami akan ikut hukuman yang akan diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az. Mereka tak nak Nabi jadi judge. Sama ada mereka tu nak kena bunuh ke, kena halau ke, kena penjara ke, kena buang negeri ke. Keputusan tu Nabi lah buat patutnya. Mereka tak nak. Mereka nak Sa'ad bin Mu'az buat keputusan. Okey, jadi mereka fikir Sa'ad bin Mu'az ni kalau buat keputusan tu agak ringan lah, agak rongga lah. Sebab Sa'ad dengan mereka dulu baik kan? Baik bagaikan isi dengan kuku. Tapi mereka tak ingat ke yang mereka kata apa kat Sa'ad tadi? Masa Sa'ad mula-mula datang sebelum peperangan tu, Sa'ad datang cakap elok-elok, mereka jawab dengan jawapan yang sangat-sangat kotor. Rasulullah SAW pun terima, okey boleh, aku setuju Sa'ad bin Mu'az buat keputusan. Maka Nabi pun jemput Sa'ad bin Mu'az. Belum masa tu dia sakit, luka. Lepas dia sakit, dia luka tu, dia doa pada Allah. Kata, ya Allah, kalau masih ada peperangan lagi dengan orang Quraisy, panjangkanlah umur aku untuk aku join peperangan dengan orang Quraisy tersebut. Tapi jika peperangan dengan orang Quraisy dah tak ada lagi lepas ni, antara kami dengan mereka, maka porak-porandakanlah urusan orang Quraisy. Tapi ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum hati aku puas dapat memerangi Bani Quraisyah. Dia doa macam tu pada Allah. Sekarang Allah terima doa dia.
dia diminta oleh Bani Quraizah untuk jadi judge, untuk jadi hakim, untuk putuskan keadaan dia macam mana. Nabi panggil dia. Dia pun dah, orang bawa dia, orang bawa dia, usung dia lah kerana dia tak sihat. Lalu adalah beberapa orang daripada Bani Aus ni, Aus dan dibisik pada Sa'ad. Dia kata, buat keputusan yang lembut-lembut lah pada dia. Buat keputusan yang ringan-ringan sudahlah pada Yahudi Bani Quraizah ni. Sebab dulu mereka baik dengan kita baik dengan mereka. Sa'ad bin Mu'adh jawab, dalam bab bela agama Allah aku tak peduli. Dulu dia baik, dulu dia best friend, dulu dia good friend, dia dulu intimate friend ke, dia dulu satu parti dengan aku ke, contohlah. Ni saya tambah sendiri lah. Dalam bab agama Allah, no. Baik tak baik, lawan agama Allah, musuh aku. Lalu dia sampai pada Nabi SAW, sampai kemah Nabi SAW. Nabi SAW kata pada sahabat-sahabat, Qumu li sayyidikum. Berdiri kamu, hormat pemimpin kamu. Maka orang-orang pun berdiri menghormati Sa'ad bin Mu'adh. Lalu Nabi SAW mengatakan dia akan jadi hakim. Apa saja yang diputuskan, kita akan terima sebagai keputusan yang dipersetujui oleh semua orang. Maka setelah Sa'ad bin Mu'adh duduk, Nabi kata, wahai Sa'ad, semua orang yang ada kat sini akan dengar apa kau putuskan. Oleh itu, putuskanlah apa saja yang kau nak putuskan tentang mereka. Lalu Sa'ad bin Mu'adh jawab, apa yang aku putuskan tu memang akan dilaksanakan untuk mereka? Nabi jawab, ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adh tanya lagi, akan dipatuhi juga oleh orang yang duduk kat kemah ni? Nabi jawab, ya. Sa'ad bin Mu'adh tanya lagi, akan dipatuhi juga oleh orang-orang sana? Sambil dia tunjuk isyarat dia lah ke Yahudi Bani Quraizah. Nabi jawab, ya. Nabi jawab, ya. Baik. Maka Sa'ad bin Mu'adh buat keputusan. Sekarang saya putuskan, setiap orang yang terlibat bersepakat dalam peperangan ni dibunuh semuanya. Wanita-wanita dan kanak-kanak yang belum ada bulu di wajahnya dijadikan tawanan dan harta benda mereka semua kena rampas. Itu keputusan Sa'ad bin Mu'adh. Lalu Nabi jawab, engkau telah buat satu keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah daripada langit yang ketujuh. Lalu mereka semua, Bani Quraizah tadi yang terlibat lah ni, yang tak terlibat dilepaskan, dimaafkan. Dewasa-dewasa lelaki yang tak terlibat, yang berkecuali dilepaskan. Lalu mereka semua diangkat ke Madinah, diangkut seorang-seorang dengan diikat tangan. Di Madinah, dekat dengan pasar, Nabi suruh gali lubang. Gali lubang besar lah. Lalu diiringkan, dibawa ke lubang tu sekumpulan demi sekumpulan. Mereka disuruh duduk menghadap lubang, dipancung leher mereka dengan kepala dan badan disumbat dalam lubang tersebut. Orang yang masih kena tinggal, orang yang masih belum dipanggil, bertanya sesama mereka, keputusan apa yang Sa'ad ambil, keputusan apa yang kita akan kena ni? Jadi mereka tanya kepada Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad yang tadi asalnya tak nak terlibat tapi terlibat jugalah. Lalu Ka'ab bin Asad kata, takkan kau tak faham lagi? Satu kumpulan dipanggil, tak balik semula, apa lagi? Potong leher lah. Balasan dia potong leher lah, hukuman dia potong leher lah. Lalu seorang demi seorang dibawa hari tersebut. Pada hari tersebut, dalam riwayat mengatakan lebih kurang 700 hingga 800 orang lelaki dipancung pada hari tersebut. Nak jadi pengajaran lah, jangan buat lebih kurang dengan perjanjian dengan orang Islam. Masa Huyai bin Akhtab dibawa untuk dipancung, Huyai bin Akhtab jahat tadi lah ni, dia dibawa untuk dipancung. Dia masih lagi sombong. Dia kata apa pada Nabi dan pada orang yang bawa dia, demi Allah, saya tidak pernah menyesali kerana memusuhi engkau wahai Muhammad. Menang kalah ni biasa. Kadang-kadang ada orang Allah menangkan, kadang-kadang ada orang kalahkan. Ada orang Allah kalahkan. Dan kali ni aku kalah. Aku, walaupun kau menang, aku kalah kali ni, tidak bermakna kau betul, aku salah. Aku tak rasa tak bersalah melawan kau. Kemudian dia menghadap muka dia pada orang ramai lalu berkata, wahai orang ramai, tidak ada persebaran penyesalan atas takdir yang Allah tentukan. Inilah takdir untuk menghadapi perjuangan yang harus dihadapi oleh Bani Israel. Dia bersalah. Waktu konon-konon dia nak berjuang menghadapi kesusahan. Sama macam Yahudi hari ni, dia ambil tanah orang lawan balik, dia rasa dia aniaya, dizalimi. Dia rampas tanah orang, bila orang cuba melawan tak rampas balik, ambil semula, dia rasa dia dizalimi, dia dianiaya, dia panggil orang tu teroris. Okey?
Jadi seolah-olah dia tak bersalah lah dalam kes ni. Seolah-olah dia berperang. Padahal dia cari pasal. Kalau tak cari pasal, boleh hidup bebas sampai bila-bila. Lalu, dia kata apa? Aku tak pernah menyesal. Inilah perjuangan yang harus dihadapi oleh Bani Israel. Dia pun duduk, tunduk kepala, padang pun melintas kat leher dia, berpisahlah kepala dengan badan dia. Rasa benci, dendam itulah yang membuat dari masa ke masa, zaman ke zaman terhadap orang Islam. Sampailah zaman sekarang ni pun orang Islam dianiaya oleh orang-orang Bani Israel dengan perbuatan-perbuatan yang berbagai-bagai. Padahal mereka cari pasal dulu. Kedengkian tu sejak dulu sampai sekarang. So, mereka cuba nak halau Nabi, mereka cuba nak kalahkan Nabi, mereka cuba nak usir Nabi. Tapi Allah kata, siapa-siapa cuba nak halang kau, siapa-siapa cuba nak usir kau, mereka takkan duduk lama. Sekejap je Allah binasakan mereka. Jadi ketiga-tiga Yahudi ini telah pun keluar daripada kota Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa dihalau keluar, Bani Quraizah dipancung. Yang lelaki-lelakinya dipancung. Yang lain-lain dijadikan hamba dan tawanan. Untuk mereka ni lah Allah kata, Nabi dengan sahabat-sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah untuk dapat redha Allah, untuk selamatkan iman, untuk kuatkan agama. Tapi sebab pengorbanan Nabi dengan sahabat-sahabat, Allah bagi pada Nabi dengan sahabat kampung Bani Qainuqa, kampung Bani Nadir, kampung Quraizah, tanaman-tanaman mereka, tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka jadi milik orang Islam. Harta ghanimah, harta rampasan. Mereka datang bukan niat nak harta tu, mereka datang niat nak teguhkan agama, tapi dunia Allah bagi. Jadi siapa yang tinggalkan dunia untuk agama Allah, Allah akan ganti dunia untuk dia juga. Tapi jangan niat nak dunia tu lah, jangan niat nak dunia tu. Tengok muka surat 421, page 421, tolong baca dia. Puan Rahimah, tolong baca boleh Puan Rahimah, page 421. Ada Puan Rahimah? Surat berapa Ustaz? 421. 421. Ayat 26-27. 26-27. Ni pasal Yahudi Bani Quraizah lah ni. Yahudi Bani Quraizah. 421 ayat Ustaz. 26-27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraizah yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu daripada benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian daripada mereka kami bunuh dan sebahagian kami tawan. 27. Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Dan begitu juga tanah yang belum kamu pijak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Okey, tanah yang belum kamu pijak tu tanah Khaybar. Tanah Khaybar. Lepas pada tu berlakulah peperangan di luar Madinah dengan Yahudi Khaybar. Okey, itulah cerita ayat 76. Satu ayat lagi ni, satu ayat lagi. Maafkan saya, satu ayat lagi. Sunnata sebagai ketetapan, man bagi orang yang, ataupun bagi siapa yang, man bagi orang yang, bagi siapa yang, qad sesungguhnya, arsalna kami telah utuskan, qablaka sebelummu, min daripada rusulina rasul-rasul kami, wa dan la tidak, tajidu kamu akan mendapati li bagi sunnatina ketetapan kami, tahwila sebarang perubahan. Okey, Puan Sharifah Husna, tolong terjemahkan. Puan Sharifah Husna, boleh? Ya Ustaz. Ketetapan Ustaz, sunata. Ya, betul. Ketetapan bagi orang yang sesungguhnya
kami utuskan sebelummu daripada rasul-rasul kami, dan tidak kamu akan mendapati bagi ketetapan kami sebarang perubahan. Okey, terima kasih Puan Sharifah Rosnah. Maksud ayat ni. Sunatullah ni macam tu. Sunatullah ni maksudnya kebiasaan Allah buat. Sunatullah ni lawannya qudratullah. Sunatullah ni contoh, sunatullah ni kita lapar, kita makan, kita kenyang. Itu sunatullah. Kita ada api, kita ambil air, pum, sembah kat api tu. Api tu terpadam. Itu dipanggil sunatullah. Kebiasaan macam tu lah. Kita dahaga, minum air lah dahaga. Itu sunatullah. Lawan dia apa? Qudratullah. Qudratullah ni maksudnya apa dia? Kita lapar, makan 7-8 pinggan pun tak kenyang-kenyang lagi. Boleh tak? Boleh. Itu panggil qudratullah. Api terbakar, besar ni je api. Kita ambil air 5 berji. Sembah, tetap api tu tak hilang. Boleh tak? Boleh. Sunatullahnya kita ambil beras, ambil air, buah atas dapur, buka dapur gas. Lepas berapa minit, beras tu berubah jadi nasi. Itu dipanggil sunatullah. Tapi boleh tak berlaku qudratullah, letak beras, letak air, pasang api, ber5-6 hari api menyala atas dapur, beras tu tak berubah jadi nasi. Boleh tak? Boleh. Itu dipanggil qudratullah. Allah boleh buat dulu. Tapi dalam bab sunatullah ni maksudnya apa dia? Kebiasaannya Allah buat apa dia? Kebiasaannya Allah buat, siapa lawan Nabi, siapa halau Nabi, siapa usir Nabi, tak lama lepas tu dia akan binasa. So orang Mekah ke orang Madinah aja, orang Mekah ke orang Madinah ke halau Nabi, usir Nabi, tak lama lepas tu mereka pasti akan binasa. Jadi kalau ikutkan Yahudi kat Palestin tu, ramai lagi orang Islam ada kan? Ramai lagi orang Islam ada, walaupun ramai ada juga yang telah keluar daripada Palestin. Ramai lagi yang masih ada. Jadi nanti bila semua dah keluar, barulah Allah binasakan mereka sehancur-hancurnya. Okey, berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta apa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.